آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kita memulakan pertemuan pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah tidak lupa kita hadiahkan Al-Fatihah kepada junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syai'ul lillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian kita hadiahkan Al-Fatihah kepada para masyayikh, khususnya kepada Syekh Yusuf Muhyiddin Rik Al-Bakhur Al-Hasani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian terakhirnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada kedua ibu bapa kita, kepada seluruh muslimin dan muslimat. Syai'ul lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga selawat dan salam ke atas junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan izin limpah kurnia rahmat daripada Allah, kita diizinkan untuk berkumpul pada malam ini, dan insya-Allah ini merupakan malam yang terakhir bagi sesi penelitian dan pembacaan kitab Ringkisan buat Murid, yang mana ianya adalah himpunan daripada nasihat ataupun kuliah Syekhuna Yusuf Muhyiddin Rik Al-Bakhur Al-Hasani. Jadi insyaAllah pada malam ni, seperti yang saya sebutkan dekat dalam grup WhatsApp kita, maka fokus pengajian kita pada malam ini adalah berkenaan dengan bai'ah. Apakah itu bai'ah? Bai'ah ni apa dia? Dalam ilmu tasawuf ni ada satu istilah yang dinamakan sebagai bai'ah. Apakah itu bai'ah? Kemudian sebab kita dah menjelaskan sebelum ni siapakah syekh, siapakah murid, apakah kepentingannya seorang murid itu memiliki syekh dan sebagainya. Kemudian kita menjelaskan juga tentang apakah peranan ilmu tasawuf itu sendiri, dan pada hari ini insya-Allah kita akan melihat kepada tajuk bai'ah, begitu juga dengan rukun-rukunnya beserta adab kepada syekh itu sendiri. Adablah dalam perjalanan seorang murid menuju Allah, terutamanya kepada guru yang bakal membimbingnya, begitu juga guru yang dijadikan sebagai teman. Ketika mana kita memilih seseorang untuk kita jadikan teman dalam kehidupan kita, maka teman itu yang paling utama itu adalah guru lah. Guru ni sebagai teman, kerana mereka sedang apa? Mereka ni adalah orang yang akan membantu kita menunjukkan kepada perjalanan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang baru saja hadir malam ni, saya minta untuk tengok rakaman pada sesi pertama dan sesi kedua, supaya kita nampak kesinambungan daripada setiap sesi kelas yang kita adakan, insya-Allah. Jadi tanpa buang masa, insya-Allah saya akan sharekan skrin. So kita akan pergi pada Okay, kita akan lihat pada muka surat yang ke-35, yang ke-34. Yang terakhir semalam kita berhenti di sini. Pada muka surat yang ke-34 disebutkan siapakah murid. Jadi nak memudahkan
ataupun nak memberi kefahaman secara keseluruhan kepada para ahbab, hadirin dan hadirat yang hadir pada malam ni, insya-Allah kita melihat terlebih dahulu ataupun kita ulang sedikit siapakah murid. Jadi bila kita sebutkan buku ini sebagai bingkisan buat murid, seperti yang saya sebut, murid ni bukan murid macam murid sekolah ataupun belajar di mana-mana. Bukan itu. Istilah dia murid dalam tasawuf ini adalah orang yang berkehendak untuk sampai ke hadrah Allah. Apa maksud dia? Orang yang betul-betul berkeinginan untuk merasakan Allah Subhanahu Wa Taala itu hadir dalam kehidupan dia. Bukan hadir jasad tu, maknanya hati dia sentiasa merasakan kebersamaan dengan Allah. Hatinya sentiasa merasakan kebersamaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka murid yang sejati itu adalah orang yang benar-benar berkeinginan kepada Allah. Maknanya dia ingin mengenal kepada Allah, ingin menjadi hamba yang sebenar-benar hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Dan syarat seorang murid itu, hendaklah dia serahkan dirinya sepenuhnya kepada tangan gurunya untuk dididik dan dibimbing oleh syekhnya ini agar dituntun perjalanannya menuju Allah Jalla wa Ala. Jadi ada orang tanya pada saya, ada persoalan daripada dalam grup tadi, so saya sambil saya jelaskan ni, seandainya ada persoalan yang saya, maksudnya yang muncul dalam ingatan saya tu daripada sesi ruang atau peluang yang kita buka untuk soal jawab tadi, saya akan terus jawab. Jadi apa bezanya Syekh dan Syekhuna ni? Syekhuna ni maknanya itu dalam istilah bahasa Arab, Syekh ni guru. Ya, Syekhuna tu nun alif dekat belakang dia tu guru kami. Jadi beza dia tu itu je lah pada makna guru dan guru kami. Syekh tu guru. Ya. Guru ni seorang guru. Kalau ramai kita panggil sebagai apa? Syuyukh. Syuyukh ni ramai guru. Kemudian Syekhuna berarti guru kami. Guru kami. Okey. Itu persoalan yang sempat tengok dalam grup tadi. Ya, kemudian siapakah yang beri gelaran ini? Apakah dia daripada mana gelaran ini datang? Itulah yang kita sebut sebelum ni. Itu melalui pewarisan sanad ilmu itu sendiri daripada baginda Nabi SAW turun kepada sahabat, turun kepada tabi'in, turun kepada tabi'in. Istilah ini adalah berdasarkan kepada apa? Berdasarkan kepada ciri-ciri yang dimiliki oleh guru ni. Jadi saya dah sebut sebelum ni, ciri-ciri yang sepatutnya dimiliki oleh seorang syekh yang mursyid. Yang mursyid ni maknanya boleh memberi bimbingan kerohanian. Apa dia cirinya? Dalilnya kita dah sebut dah dalam kelas kita sebelum ni, bahawa dalilnya mestilah orang yang mengenal kepada Allah, ma'rifah kepada Allah. Jadi macam mana nak tahu orang ni ma'rifah kepada Allah, kenal kepada Allah ataupun tidak? Adalah melalui akhlaknya, melalui kemuliaan-kemuliaan akhlaknya. Jadi dalil ma'rifah itu ada pada akhlak yang mulia. Kemudian apa lagi? Seorang syekh tu mestilah mengetahui, dia memiliki istilah dia. Istilah dia adalah memiliki khibrah. Apa itu khibrah? Maknanya dia memiliki ilmu dan juga pengalaman. Maknanya seorang yang nak jadi syekh yang mursyid ini, maknanya ketika dia diizinkan untuk memberi bimbingan kepada orang lain, dia mestilah orang yang sudah terlebih dahulu menempuh perjalanan yang sama. Dia tak boleh daripada tak tahu datang daripada mana, tiba-tiba jadi syekh, jadi mursyid. Tak. Dia mestilah mereka yang telah melalui perjalanan yang sama. Maknanya mereka pun sudah mendapatkan bimbingan. Itu yang kita katakan ada sanad, ada rantaian tu. Maknanya bukannya datang daripada mana-mana, diakui sebagai syekh, kemudian terus nak mengajar ataupun membimbing orang lain. Tak. Jadi ada rantaian, ada sanad. Maka siapa yang beri ni rantaian sanad ni? Itulah daripada Rasulullah SAW turun kepada sahabat, turun pada tabi'in, tabi'in ila akhirih lah, sampai kepada syekh di satu-satu zaman. Okey, jelas Jadi dekat sini, macam mana nak tahu seorang tu syekh, apakah gelarannya tu diberi oleh orang ataupun sebagainya? Tak, itu berpandukan kepada sanad. Bukannya boleh diaku-akui ataupun boleh diberikan kepada sesiapa sahaja. Itu makna daripada syekh yang mursyid. Ataupun kita sebut murabbi. Mursyid ni maknanya boleh memberi bimbingan rohani. Ini pun kita dah jelaskan semalam. Jadi saya minta tolong tengok kepada rakaman pada siapa yang tak hadir sebelum ni, supaya untuk memudahkanlah kefahaman. Jadi tugas syekh ini, yang mursyid, yang murabbi ini,
kita dah menyebut sebelum ni bahawa ilmu tasawuf ni adalah untuk membuatkan kita meneliti keaiban-keaiban diri kita. Nak keluarkan aib diri ini, maknanya kita apa? Nak membersihkan diri kita daripada keaiban. Semulia mana pun seseorang, sebaik mana pun seseorang, tetapi penyakit hatinya ini adalah penyakit yang tersembunyi dan setiap manusia itu dia tidak pernah terlepas daripada penyakit hati. Setiap manusia tu tidak pernah terlepas daripada penyakit hati. Sebab tu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah menyebutkan ilmu tasawuf ini, dia juga ditanya apakah ilmu tasawuf ni adalah ilmu fardu ain. Saya dah jelaskan pada kelas kita yang pertama, ilmu tasawuf ini adalah salah satu daripada ilmu fardu ain. Ilmu akidah, ilmu fiqh dan juga ilmu tasawuf. Itu 3 ilmu fardu ain. Okey. Jadi kemudian kita tengok terus nanti saya akan tunjukkanlah apa kaitan dia. Kita tak akan baca adab ni dulu, kita akan terus pergi kepada bai'ah. Okey, jadi terus pergi pada muka surat yang ke-58. Okey, dekat dalam buku muka surat 58. Okey, bai'ah dan rukun-rukunnya. Jadi kita nak faham ni dulu. Bila kita dah menyadari, okey, satu, kita dah letak diri kita ni sebagai murid. Tujuan kehidupan kita adalah Allah, kita menginginkan kepada Allah, maka kita mesti cari jalan untuk menuju Allah. Dan kita sudah mengetahui jalan menuju Allah SWT ini diajarkan dalam ilmu tasawuf. Mengajarkan kepada kita penyucian jiwa kita untuk meneliti keaiban-keaiban diri kita, kemudian setelah dibersihkan aib diri ini, akan dihiasi diri kita dengan akhlak yang mulia, sehinggalah pada akhirnya dibawa seorang hamba ini untuk menyaksikan kepada Allah. Maknanya bila hatinya sudah safa, sudah jernih, sudah bersih, barulah dia dapat melihat kepada pemilik yang hakiki itu, iaitu Allah. Dan penglihatan kita sebut dekat sini bukan lihat dengan mata fizikal, tetapi lihat dengan jiwa. Maknanya hati kita sentiasa merasakan pada setiap takdir perjalanan kehidupan kita yang sudah Allah SWT suratkan bagi setiap daripada kita ini, semuanya adalah atas rahmat dan kasih sayang dia serta mengandungi hikmah daripada dia dan tidak sama sekali terlepas walaupun satu zarah pun daripada ilmu pengetahuan Allah. Sebab itu kita diajarkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Allah sebut yang saya selalu ulang, ketika mana Allah SWT kisah Nabi Adam, begitu juga dengan malaikat ketika itu. Allah ingin menjadikan manusia, mereka mempersoalkan tindakan Allah SWT, lalu Allah ingin mengajarkan bagaimana sepatutnya menjadi adab sebagai makhluk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah ketika itu ajar pada para malaikat, ajar pada Nabi Adam AS al-asma, arad al-asma, nama-nama benda-benda yang Allah ciptakan ketika itu yang ada. Lalu Allah dah ajar kepada Nabi Adam AS, wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Kemudian Allah cabar para malaikat untuk menyebutkan nama-nama yang sama. Summa aradaha 'alal malaikah. Kemudian apa yang mereka katakan? Maka para malaikat ketika itu memperakui akan kekurangan diri mereka. Mereka mengatakan apa? Subhanak, maha suci engkau ya Allah. La ilma lana, tidak ada ilmu pengetahuan bagi kami ni. Illa ma 'allamtana, melainkan apa yang Allah ajarkan, melainkan apa yang engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau lah ya Allah yang maha mengetahui. Bila sebut Allah itu maha mengetahui, maknanya tak ada satu zarah pun daripada kehidupan ini yang terlepas daripada takbiran, daripada pengetahuan Allah, kerana dia yang mentadbir. Dan hakim, Allah SWT maha bijaksana. Kenapa? Kerana seluruh apa yang dia jadikan ini adalah atas kebijaksanaannya, dan pastilah setiap perkara yang dijadikan itu mengandungi hikmah. Maka bila kita sedar perkara ini, bila kita tahu tujuan kita hidup di atas muka bumi ini, kita ingin menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah inilah satu-satunya tujuan, dan kita mengetahui bagaimana ilmu tasawuf ini membantu kita, dan kita sudah melihat sistem yang ada dalam ilmu tasawuf sebelum ini, iaitu berkenaan dengan suhbah. Pentingnya kita memilih seorang teman, iaitu syekh yang mursyid untuk membantu dalam perjalanan kita menuju Allah. Maka di sinilah lahirnya satu sistem yang disebut dalam ilmu tasawuf sebagai bai'ah. Jadi sistem ni disusun oleh mereka yang memiliki keahlian lah. Seperti mana bidang fiqh tu ada orang yang ahlinya, betul? Bidang hadis akan ada ahlinya. Begitu jugalah pada lapangan ilmu tasawuf, maka ada ahlinya. Maka ahlinya ini
telah menyusun berkenaan dengan bai'ah. Maka setelah para murid ni menyedari antara yang disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Isa rahimahullah, guru kepada Syekhuna Yusuf, dan Syekh Abdul Qadir Isa ni saya sebutlah sikit beliau telah mengarang satu kitab yang dinamai sebagai Haqaiqut Tasawuf. Dia kata pada zamannya itu berlaku banyak persoalan tentang tasawuf ni dan banyaklah keraguan-keraguan yang ditimbulkan. Maka dia tidak berdebat dan dia tak ajak orang bergaduh, tapi dituliskan kitab untuk menjelaskan, untuk memberi penjelasan. Maka disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Isa bahawa setelah seorang murid ni tahu akan kepentingan mursyid, kenapa dia kena bersuhbah seperti yang kita sebut semalam, maka di sinilah lahirnya bai'ah. Maka bai'ah ini apa dia? Bai'ah itu adalah mengikat janji setia. Apa maksud mengikat janji setia ni? Ikatan janji untuk setia kepada Allah. Itu yang sebenarnya. Hakikat bai'ah tu selalu Syekh ulang, bukannya kalian tu berbai'ah kepada aku. Syekh Yusuf selalu sebut, bukan kalian tu berbai'ah kepada aku. Aku ini hanya sebagai saksi sahaja antara janji kalian dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam bai'ah ni apa yang jadi? Akan ada janji setia di antara seorang murid dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tadi murid ni dia nak kepada Allah, maka dia berjanji akan melalui perjalanan ini walaupun sesukar mana, walaupun apa sahaja ujian yang mendatang, walaupun ada sahaja kesedihan yang datang dalam kehidupan dia, dia sudah berjanji untuk tetap setia dan tidak berpaling. Bila dia sudah berjanji untuk setia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka di sinilah peranan seorang syekh yang mursyid ini, mereka akan menjadi saksi terhadap ikat janji setia yang telah dilafazkan oleh sang murid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita akan tengoklah apa yang berlaku dalam bai'ah tu, Maka firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa aufu bil ahdi, dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Surah Al-Isra ayat yang ke-34. Jadi apa yang dijanjikan ni? Inilah yang saya sebut tadi. Janji itu, janji setia kepada Allah tu melalui apa? Berjanji untuk setia kepada Allah dengan bantuan ataupun dengan bimbingan gurunya ini, bimbingan syekh yang mursyid ini, agar apa? Agar dia dapat melalui 3 jalan. Yang pertama, dia mesti menyucikan diri dia daripada keaiban ataupun perkara-perkara yang buruk lah. Segala yang aib pada dirinya. Maknanya penyakit-penyakit hati yang ada pada diri manusia, pada diri sang murid. Kemudian setelah dia, maknanya dalam dia membersihkan, dia buang benda-benda yang tidak baik daripada diri dia, maka dia harus masukkan sesuatu. Maka apakah yang dimasukkan itu? Itulah nilai-nilai akhlak yang mulia. At-tahalli, maknanya proses yang pertama itu dinamai sebagai takhalli. Dalam bahasa Arab, istilah dia takhalli. Beza dia nanti, takhalam ya, beza dia pada yang kedua tu, nama dia, bila nak menghiasi diri dengan akhlak yang mulia, nama dia tahalli. Beza dia adalah pada satu huruf sahaja. Tapi dia membawa makna yang berbeza. Takhalli, maknanya dia kosongkan diri dia, bersihkan diri dia daripada perkara-perkara yang buruk. Kemudian tahalli, bila kita dah kosong, mestilah kena minta diisi. Maka diisi dengan keindahan-keindahan akhlak yang baik. Tahalli bil hasanat, dihiasi dengan ibadah yang ikhlas kepada Allah SWT, dihiasi dengan rasa kasih yang benar kepada Allah, dihiasi dengan kejujuran dalam hubungannya dengan Allah. Maknanya ketika berhubung dengan Allah memang menginginkan Allah, bukan kerana apa yang Allah bagi. Bukan kerana bila Allah beri nikmat saja baru nak syukur, tapi pada setiap keadaan dia tetap syukur. Walaupun pada zahir itu adalah musibah dalam kehidupan dia tetap syukur pada Allah, kerana dia tahu Allah tidak akan memberi kecuali apa yang terbaik, dan setiap apa yang Allah beri pastilah dengan hikmah, dan Allah itu sifat dia Rahman, Rahim. Dia tidak akan memberi melainkan hanya kerana tanda kasihnya. Dan ada ketika bila terhalangnya hamba itu daripada pemberian, maknanya terhalangnya hamba itu daripada dipenuhi apa yang diinginkan, itu juga adalah sebenar-benar pemberian. Kenapa? Itu tanda rahmat Allah. Mungkin kalau diberi apa yang diinginkan, maka itu akan merosakkan hamba tersebut. Jadi ini hamba yang betul lah, yang sejati, yang kita katakan sebagai murid tadi.
Kemudian kita akan melihat adalah dalil-dalilnya daripada Al-Quran, As-Sunnah, begitu juga dengan perjalanan kehidupan para sahabat bersama-sama dengan baginda Nabi SAW. Jadi daripada mana kita dapat semua berkaitan dengan suhbah ini, maka cukup kita melihat bagaimana Rasulullah SAW menjalani kehidupan para sahabat, menjalani kehidupan bersama dengan para sahabat. Seperti yang saya sebut sebelum ni, bagaimana boleh lahirnya jilul Quran, generasi Al-Quran yang bergerak dalam kalangan sahabat, ataupun bagaimana boleh lahirnya generasi sahabat yang hebat sehinggalah kita melihat Islam dan iman itu sampai kepada kita. Kenapa? Kerana mereka bersuhbah, kerana mereka bersahabat dengan semulia-mulia insan, insan yang paling sempurna, yang paling mulia, itulah baginda Nabi SAW. Maka syekh yang mursyid ini tadi, kenapa kita memilihnya sebagai sahabat? Kerana mereka lah ulama yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW, al-ulama warasatul anbiya. Mereka ini mewarisi ilmu dan juga kerohanian. Maknanya kerohanian apa? Mereka mewarisi akhlak, mewarisi jiwa yang dibawa oleh baginda Nabi SAW, jiwa yang cinta pada Allah, jiwa yang cinta untuk umat. Inilah sifat seorang guru yang syekh, yang mursyid. Kerana orang dapat membimbing orang lain ni hanya dengan cinta, dengan kasih sayang. Kalau tak ada perasaan kasih ni, tak bolehlah nak layan orang, tak ada masa nak layan orang. Lebih baik buat hal sendiri, akan adalah sifat keakuan kalau tidak ada perasaan kasih ni. Tapi kerana itulah memang rahmat yang Allah turunkan, sedangkan baginda Nabi SAW itu sendiri adalah rahmat, maka rahmat ini diwariskan kepada mereka yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dipilih oleh Allah melalui baginda Nabi SAW. Jadi di sini disebut Allah SWT berfirman, sesungguhnya orang yang berjanji setia kepadamu Muhammad. Kita tahulah bahawa Nabi SAW, dalam sirah kita menyaksikan bagaimana para sahabat itu berbai'ah kepada Nabi SAW. Ada beberapa peristiwa bai'ah kan, antaranya bai'atul ridwan. Maka ni boleh bacalah, sebenarnya mereka itu berjanji, mereka hakikatnya mengikat janji setia kepada Allah. Faham tak? Maksudnya bila berjanji setia kepada Rasulullah, berarti sebenarnya mengikat janji untuk setia. Jadi setia ni adalah perkara makna yang cukup besar dalam kehidupan kita. Sesama, paling mudah kita sebut pasangan lah kan. Kita mengharapkan kesetiaan kan. Bila kita mencintai seseorang, kita tak boleh menerima kalau adanya penduaan yang berlaku, ataupun berpalingnya hati orang yang kita cintai itu kepada orang yang lain. Benda tu kita tak terima. Kata Syekh, benda tu sukar untuk kita terima. Tapi kenapa dalam kehidupan kita, Allah itu yang paling mencintai kita, yang jaga kita selama ni, yang mentadbir urusan kita, yang pandang kita dengan penuh kasih sayang, kita selalu berpaling kepada dia. Sedangkan di alam roh kita dah berjanji, Allah itu adalah Rabb kita. Bila Allah tanya, alastu bi rabbikum, kita pun menyatakan, bukankah aku ini Rabbmu? Maka kita kata apa? Qalu bala syahidna, kita kata kami bersaksi. Lalu Allah, kami bersaksi bahawa engkau adalah Rabb kami. Apa makna dia Rabb tu? Engkau yang memelihara kami, yang mentadbir, yang mengatur urusan kami, yang jaga kami, yang penuh dengan kasih sayang pada kami. Namun bila kita dah mengaku begitu, Allah turunkan kita ke dunia, dah dipersiapkan semuanya untuk kita dekat dunia ni. Dunia ini Allah jadikan untuk kita. Maksudnya Allah jadikan dia tunduk kepada kita sebenarnya. Tetapi kita pula terlupa kepada janji kita yang asal. Maka kita sibuk dengan dunia sehingga melupakan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tadi ada persoalan yang ditanyakan oleh sahabat kita, disebut apa? Macam mana, kenapa hati kita ni, saya tengok soalan sekejap. Ditanya tadi, kenapa hati kita ni macam tak ingat janji yang telah dibuat di hadapan Allah, dan bagaimana cara untuk mengingatinya. Inilah kaitan dia tadi. Kenapa hati kita ni dikata tidak ingat janji yang kita buat di hadapan Allah, dan bagaimana cara untuk mengingatnya. Jadi bila kita mengatakan yang kita tidak ingat janji kita kepada Allah, sebenarnya itulah kita sedang ingat. Rupanya selama ni kita menyadari bahawa kita ni tak ingat kepada Allah. Kesedaran yang Allah bagi itulah tanda ingatan. Itulah tandanya
Allah dah panggil kita pun untuk ingat kembali kepada dia. Maka bila berlaku keadaan begini, apa yang patut kita buat sebenarnya? Apa caranya untuk ingat kepada Allah? Itulah yang Allah namai ataupun Allah anugerahkan kepada kita taubat. Ya? Sentiasa kembali, sentiasa kembali. Sebab itu para ulama tu di setiap hari yang baik, sebenarnya setiap harilah. Cuma antara saranan mereka di setiap kita menyambut hari-hari yang baik tu, mereka mesti suruh kita mulai dengan taubat. Mulai kembali pada Allah SWT. Mulai dengan istighfar. Mulai dengan salat sunat taubat. Kemudian mohon kemaafan daripada orang-orang yang kita sakiti ataupun orang-orang yang kita ambil hak dia. Jadi taubat ni maknanya kembali kepada Allah. Maknanya walaupun bagaimana sekalipun kita terjatuh, jangan kita fokus pada kejatuhan tu. Itu yang saya sebut. Jawapan dia adalah pada 4 keadaan kehidupan kita, bainan na'mah wal musibah ataupun ta'ah wal maksiyah, antara kita dalam keadaan nikmat, keadaan musibah, taat ataupun maksiat, hati kita itu di mana? Tetaplah kembali menghadap kepada Allah. Kerana kita tidak mungkin dapat sempurna pada amal perbuatan kita. Kerana amal perbuatan kita juga adalah anugerah Allah. Namun hati, bila yang dikatakan seorang mursyid yang boleh membimbing kerohanian ni tadi, mereka ni memiliki hati yang bagaimana? Inilah hati yang tadi kembali kepada Allah pada setiap keadaan. Jadi apapun keadaan kita, kalau kita rasa kita lupa, bangunlah. Faham tak? Maknanya kita rasa kita terjatuh, bangun dah lagi. Ya? Jangan kita fokus pada kejatuhan tu, kembalilah pada dia. Jadi cara yang terbaik itu hanyalah dengan taubat. At-taubah wal inabah ilaihi. Hanyalah sentiasa dengan kembali pada Allah pada setiap keadaan kita. Kenapa? Kerana kita tahu kita ni tidak terlepas daripada sifat kasih sayang Allah SWT tadi. Dan kita kena ingat juga sebagai hamba kita kena ada 2 keadaan yang kita selalu kena berada antara rasa apa? Rasa takut dan harap. Maknanya bila kita sebagai hamba ni kita kena sentiasa rasa takut kepada Allah, takut atas apa yang kita lakukan, takut akan kemurkaan Allah. Antara tanda cinta seorang hamba kepada Allah itu al-khawfu min ghadabih. Dia mesti takut akan kemurkaan kekasihnya. Betul tak kalau kita sayang orang, kita takut tak kalau orang tu marah dengan kita, tak puas hati dengan kita ke? Kekasih lah paling mudah kan. Syekh suka bagi perumpamaan sama manusia ni sebab apa? Sebab kita hidup dalam kalangan manusia ni. Kerana ini yang zahir di depan mata kita. Jadi walillahil masalil a'la. Tapi bagi Allah SWT itulah perumpamaan yang maknanya tidak ada yang dapat diumpamakan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak sebutnya mahabbah itu adalah kasih itu, cinta tu adalah rasa takut akan kemurkaan kekasih. Jadi mesti ada rasa takut. Ya, takut Allah murka kepada kita. Namun takut ini haruslah diseimbangkan dengan harap. Maknanya sentiasalah harap rahmat Allah, haraplah kasih sayang dia, haraplah keampunan dia. Tapi kedua-dua ni mesti berjalan seiringan. Sebab kalau orang tu rasa harap je pada Allah, maka dia akan jatuh ke dalam apa? Dia akan jadi rasa macam selesa. Kalau dia buat dosa pun dia tak ada rasa apa-apa. Wa'iyyazubillahi min zalik. Ya? Kalau orang tu pula rasa takut je semata-mata, dia tak ada harap tu, maka itu akan membuatkan dia jadi orang yang berputus asa. Maka mesti seimbang. Dua ni mesti seimbang. Okey, kemudian nanti kita tengoklah daripada hadis pun sangat banyaklah dalil-dalil yang menjelaskan tentang bai'ah ini tadi. Maka antara ucapan bai'ah yang pernah dilafazkan oleh baginda Nabi SAW kepada sahabat, Nabi suruh berbai'ah, janjilah kepada aku supaya kalian tidak akan sekali-kali menyekutukan Allah, tidak berzina, tidak mencuri ila akhirih lah, sehinggalah ke akhir hadis. Maknanya apa? Apa yang diminta untuk janji itu adalah janji untuk tidak melanggar perintah Allah. Janji untuk melaksanakan segala yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Okey. Kemudian nanti boleh baca sendirilah. Di dalam sebuah hadis lain, Sayyidina Ali karamallahu wajhah juga pernah mengambil bai'ah daripada baginda Nabi SAW. Pejamlah matamu dan dengarkanlah daripadaku. Lalu Rasulullah pun talqinkan bacaan la ilaha illallah. Dan Rasulullah baca kepada Sayyidina Ali, kemudian Sayyidina Ali ikut. Kenapa talqin la ilaha illallah? Ini kalimah tauhid Maknanya supaya betul-betul meresap dalam hati tu, tidak adalah yang layak dijadikan sembahan selain Allah. Selain Allah, kecuali Allah. Maknanya tak ada yang bertempat dalam hati kita, tak ada yang lebih kita cintai, tak ada yang lebih kita kasihi, tidak ada pergantungan harapan dalam diri kita ini selain kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tauhid yang ingin dikukuhkan.
Kemudian disebut apakah bai'ah tu? Jadi bai'ah yang pertamanya adalah perjanjian seorang murid untuk mengamalkan wirid-wirid dan zikir-zikir yang telah diambil ijazahnya daripada seorang guru mursyid yang bersambung rantaian sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada soalan, bagaimana nak jadi murid kepada Syekh dan apakah syaratnya? Jadi kalau Syekh Yusof sendiri, syarat dia adalah pertama mesti datang dengan hati yang jujur lah, datang dengan kejujuran, datang dengan niat untuk dibimbing lah, datang dengan keadaan kita melapangkan hati kita, betul-betul kita ni merasakan yang kita memerlukan bimbingan. Tapi kejujuran ni memang dia akan melalui proses. Maknanya yang penting tu adalah datang terlebih dahulu. Datang, bawa hati kita, tinggalkan selama ni apa yang kita rasa, apa yang kita fikirkan, bawa hati yang betul-betul bersiap untuk dididik. Dan masa itulah akan diuji kejujuran niat kita tu. Nanti kita akan tengok dekat dalam adab lah insyaAllah. Maka bai'ah yang pertamanya adalah perjanjian seorang murid untuk mengamalkan wirid-wirid dan zikir-zikir yang telah disambung ijazahnya. Okey, so ambil wirid dan zikir. Wirid dan zikir ni sebagai sebab. Jadi tadi saya nampak ada satu soalan, macam ni kita nak tahu wirid dan zikir kita ni berkesan ke tak berkesan pada kehidupan kita? Ada soalan tu kan? Jadi kita kena faham pertamanya, bukan wirid dan zikir tu yang beri kesan. Yang memberi kesan tu siapa dia? Al-Muassir Al-Haqiqi. Yang memberi kesan yang hakiki tu hanyalah Allah. Jadi bukan wirid, bukan zikir kita yang kita buat ni, bukan. Cuma ini adalah sebabnya. Sebab untuk kita dapatkan cinta itu. Sebab untuk kita hadirkan ingatan itu. Zikir ni kan ingatan. Nak ingat mesti sebut dengan lisan ni dulu. Bila lama-lama disebut, nanti akan sampai ke hati. Sampai satu tahap, hati ini pula yang mengingat. Hati ini yang mengingat, akal ini yang mengingat, bukan lagi lisan tu. Tetapi daripada hati tu pula yang terbit ke lisan. Faham tak? Maknanya, pada permulaan kita akan usaha nak ingat Allah SWT, maka kita mestilah buat wirid, buat zikir ni semua. Tapi masa tu kita berada dalam keadaan, kita buat tu dalam keadaan kita ni yang sendiri berusaha untuk ingat tu. Tapi sampai satu waktu, bila mana sudah hadir Allah itu dalam ingatan kita. Maknanya bila kita memang dah menyaksikan Allah pada setiap apa kehidupan kita ni, maka itulah sebenar ingatannya. Dan pada ketika itulah, daripada dalam hati kita pula akan terbit ke lisan. Maknanya lidah kita ni tak akan lekang bicaranya tentang Allah, tentang Nabi SAW. Dan tentang diri kita lah, maknanya tentang aib kita. Maka apa tanda dia berkesan ataupun tidak tarbiyah yang kita lalu tu? Jawapannya, tengoklah sahaja pada apa yang kita bicarakan dalam hidup kita. Dia tak perlu pergi jauh pun. Kita kena tengok je. Apa kesibukan kita dalam kehidupan seharian kita? Apakah kesibukan kita dengan Allah? Apakah kesibukan kita dengan Rasulullah SAW? Ataupun kesibukan kita dengan selainnya? Lalu macam mana pula kalau orang kata, orang yang tak ada wirid lagi, dia tak jumpa lagi guru mursyid, apa zikir yang patut dia amalkan? Jadi, selawatlah ke atas Nabi SAW. Perbanyakkan selawat. Perbanyakkan selawat. Kemudian kalau nak tambah sikit, buatlah istighfar dan la ilaha illallah. Itu adalah wirid am. Istighfar, selawat dan la ilaha illallah. Tapi untuk mereka yang belum ada jumpa mursyid ni, banyakkan selawat. Kerana insya-Allah dengan berkat selawat, kan kita sebut bila kita selawat sekali, rahmat Allah turun 10 kali ganda kan? Allah berselawat ke atas kita 10 kali. Maknanya apa? Selawat Allah tu adalah rahmat. Jadi dengan rahmat daripada Allah SWT ni, insya-Allah akan melorongkan kita bertemu dengan guru mursyid yang bersambung sanadnya dengan baginda Nabi SAW. Dia kena berkat selawat tu tadi. Jadi untuk mereka yang tak ada lagi wirid ataupun zikir, boleh amalkan selawat. Kemudian macam mana pula kalau tak dapat konsisten? Kerana kesibukan jadual harian kita. Okey, yang ini dia akan bergantung pada setiap tarik tu sendiri. Maknanya setiap guru tu, dia akan bergantung pada guru dia. Jadi kalau macam Syekh Yusof sendiri, apa yang saya boleh sampaikan lah. Ini saya sebut sebab maknanya saya ambil ijazah dengan Syekh Yusof. Jadi kalau Syekh Yusof dipesan jangan tinggal wirid am lah, itu yang paling utama, jangan tinggal wirid am.
Kemudian ada satu wirid yang kita ada dalam buku merah kita tu, ya, siapa yang siapa yang ada buku merah tu, jadi wirid dia tu yang paling penting jangan tinggal Dur Mukhtar ataupun Mukhtasar Hasani. Itu yang Syekh pesan lah. Ya. Kemudian ada juga ijazah-ijazah lain yang Syekh bagi, antaranya bangun tidur tu boleh baca Al-Fatihah, kemudian 3 kul, itu untuk perlindungan diri kita lah, baca pada air sebelum maknanya sebelum kita makan apa-apa, baca dekat air, kemudian boleh minum. Begitu juga sebelum kita tidur, pastikan kita boleh baca juga Al-Fatihah dan juga 3 kul ini. Sebenarnya Al-Mu'awizatain. Al-Mu'awizatain ni kul a'udzu birabbil falaq dengan kul a'udzu birabbin nas. Lengkapkanlah dengan kul huwallahu ahad. Maka tidurlah, sebelum kita tidur tu pastikan air yang kita bacakan ayat tu itulah yang terakhir masuk dalam perut kita. Itu antara yang disuruhlah. Maknanya kalau pun kita tak dapat nak amalkan secara keseluruhan, jangan tinggal semua. Kalau tak dapat amal secara keseluruhan, jangan tinggal satu, maksudnya jangan tinggal terus. Dia carilah juga wirid am ataupun yang dalam buku merah Dur Mukhtar ataupun Mukhtasar Hasani. Dur Mukhtar tu setahu panjang. Tapi kalau paling-paling tak boleh buat setiap hari pun buatlah seminggu sekali. Tak dapat buat macam kalau muslimat yang ikut pengajian saya, kita ada 2 kali kan, seminggu tu 2 kali. Ataupun buat je lah sebulan sekali pun. Carilah apa-apa usaha yang kita boleh buat pun. Tapi paling-paling Mukhtasar Hasani tu tak panjang pun, 10 minit je boleh habis, 10 ke 15 minit. InsyaAllah kalau selalu baca dia akan cepat je habis dia. InsyaAllah. Okay, kemudian itu saya dah jawab beberapa persoalan. InsyaAllah. Okay, kemudian disebut bai'ah dan makna seterusnya adalah keazaman seorang murid untuk tetap setia. Okay, ni samalah, tetap setia pada Allah SWT. Tetap setia atas jalan menuju Allah, mengikut pada yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Jadi siapa kedua yang kita nak nampak ni? Inilah daripada Syekh yang mursyid tu. Maka kita akan nampak bagaimana Rasulullah mendidik para sahabat ni melalui para ulama yang mursyid ini. Jadi dia mesti bai'ah ni tadi mesti beriring dengan kejujuran. Kalau tak ada kejujuran, maka berarti kita menyalahi janji setia. Jujur ni macam mana? Betul-betul nak Allah lah. Bukannya duduk dengan Syekh tu nak dipanggil, dia ni rapat dengan Syekh. Dia ni anak murid Syekh yang paling Syekh sayang, contoh. Ni anak murid Syekh yang paling lama ni, yang paling hebat ni. Kalau itulah yang ada dalam hati kita, ataupun nak duduklah dengan Syekh ni, dapat doa Syekh ni berkat. Kehidupan kita pun nanti akan senang. Contoh. Sebab berkat orang soleh ni. Bukan masalah kita, maknanya kita rasa nak menumpang barakah orang soleh tu. Betul lah, memang kita mengharapkan itu. Tapi bukan untuk kepentingan dunia. Tapi adalah untuk perjalanan kita dengan Allah. Maknanya bila kita nak tumpang berkat orang soleh tu, kita nak doa, ya Allah, mudahan aku duduk dengan dia ni, aku dapatlah cinta yang dia rasa pada engkau. Aku dapatlah rasa kasih dia yang ikhlas pada engkau tu. Aku dapatlah kenal pada engkau macam mana dia mengenal kepadamu. Itu makna kejujuran tu. Maknanya pada akhirnya dia nak Allah, bukan dia nak apa yang Allah nak beri ataupun nak fikirkan apa yang Allah akan beri kepada dia daripada nikmat-nikmat dunia dan seisinya. Okay, itu secara ringkas berkenaan dengan bai'ah. Maka matlamat utama perjalanan ini hanya Allah sahaja, semata-mata. Kerana apa? Sebab yang lain tu semua Allah dah janjikan. Dia jadikan kita dekat atas muka bumi ni untuk dia. Tapi kitalah yang masalahnya bila kita tidak jelas tujuan ni, kita serabutlah. Sebab kita rasa macam banyak sangat benda yang kita nak kena buat dekat atas muka bumi ni. Sedangkan Allah kata, engkau itu dijadikan untuk aku. Kan, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk menyembah kepada aku. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Tidaklah diperintahkan kalian itu melainkan untuk menyembah pada Allah dalam keadaan mengikhlaskan dirinya. Mengikhlaskan diri berarti apa? Dah lepas dah semua pergantungan pada yang lain, tinggallah hati yang bersih untuk Allah. Jadi yang membuatkan kita dalam keresahan, kita rasa hidup kita tak teratur, tu kerana kita banyak sangat tujuan kita selain daripada Allah. Maka baliklah pada matlamat yang utama ini, satu sahaja. Matlamat utama itu hanyalah Allah. Syekh itu hanya penunjuk jalan sahaja. Bukannya kita bergantung pada Syekh. Bukan kita iktimat ataupun jadikan pergantungan lah. Dia hanya penunjuk jalan yang membantu perjalanan murid. Jadi ibarat yang kita boleh sebut dekat sini, contohlah ada seorang murid, contohlah ada seorang pesakit. Dia ni sakit, dia pergi jumpa doktor. Doktor dah prescribe ubat, dah bagi dah awak kena makan sekian-sekian, awak kena pantang ni, awak tak boleh makan ni.
tapi dia nak juga buat. Dia nak juga buat benda yang doktor tak bagi. Jadi berkesan tak benda ataupun sembuh tak penyakit dia agak-agak? Tak sembuh lah. Jadi pergantungan tu bukan pada doktor tu tapi pada diri dia sendiri. Keinginan dia betul-betul tak dia ni nak. Jadi syarat dia untuk belajar ilmu tasawuf ni ataupun untuk dalam perjalanan menuju Allah SWT tu, pada awalnya tu ada pada diri kita sendiri. Betul tak niat kita? Sebab itu pertama sekali kena betulkan niat. Betul-betul nak kepada Allah SWT tu mesti ada azam yang teguh. Sementara Syekh ini dia hanya membantu saja. Tapi banyaklah dengan barakah, ya, dengan keberkatan yang Allah kurniakan, dengan ilhamnya, insya-Allah berkat kesalehan mereka dan kasihnya Allah SWT pada mereka itu akan sangatlah membantu kita dalam perjalanan. Cuma kita dulu mesti bersiap untuk diubati. Seperti mana seorang pesakit ketika dia jumpa doktor, maknanya dia bersiap untuk diubat. Tapi kalau dia tak nak dengar, maknanya tak ada manfaat lah daripada pertemuan dia dengan doktor tu. Begitulah kita ni, kalau kita betul-betul nak baiki diri kita, nak teliti aib kita, kita nak tahu siapa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita mesti siap untuk diubati segala penyakit jiwa kita. Nanti kita akan tengoklah macam mana cara seorang guru tu mentarbiah, ada banyak dan ini akan memerlukan kepada adab-adabnya. Okay? Kemudian nanti kita melihat rukun-rukun bai'ah. Jadi yang ni saya akan jelaskanlah, maknanya dalam menjalankan janji setia ni, maknanya dia mesti ada rukun dia. Itu tak satu-satu perkara tu mesti ada asas dia. Apa yang membangunkan satu-satu perkara. Kalau tak ada asas dia, macam mana nak terbangun satu-satu perkara tu. So asas bagi bai'ah ini adalah zikir, muzakarah, mujahadah, ilmu dan mahabbah. Tapi sebelum kita pergi terus kepada zikir, muzakarah, mujahadah ni, saya nak bawa sikit kepada muka surat 34 yang tadi kan. Okey. Allah. Okey. Sorry, kita pergi pada muka surat yang ke-35. Bila dah sedar berkenaan dengan bai'ah ni, maknanya nanti dalam perjalanan tasawuf, maka seorang murid ni dia akan mulai berbai'ah ni. Maksudnya dia mula pilih seorang guru yang mursyid untuk baiki diri dia. Sebenarnya guru mursyid ni adalah jodoh. Jodoh. Sebab itu kena banyakkan selawat tu. Dan sangat banyaklah cerita daripada para ulama sendiri bagaimana mereka bertemu dengan guru mursyidnya yang disebutkan sebagai jodoh tu. Tapi kita tak sempatlah nak cerita malam ni. InsyaAllah, moga Allah beri kesempatannya di waktu lain. Tapi boleh carilah kisah-kisah mereka tu insyaAllah. Jadi bila seorang murid tu betul dah jujur, dah nak putuskan untuk dididik, nak membersihkan diri dia, nak hiasi diri dia dengan akhlak mulia, nak mewarisi, maknanya nak ikut kepada baginda Nabi SAW, maka dia mesti serah diri daripada didikan syekh dia dan dia tidak mestilah teliti 5 perkara. 5 perkara ni adab yang paling asas lah. Okey, yang pertama, dia mesti ambil berat akan pandangan syekhnya sama ada pada urusan agama atau dunia yang melibatkan soal ilmu, amal atau nasihat yang diberikan oleh syekh. Kenapa? Kerana kita tahu syekh ini guru yang mursyid, yang soleh, yang mendapatkan ilham daripada Allah SWT untuk membimbing rohani ini, mereka tak bercakap mengikut hawa nafsu mereka. Seperti mana Rasulullah SAW disebutkan, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَى. Nabi tu tak pernah bercakap mengikut hawanya, melainkan apa yang diwahyukan kepada baginda. Maka begitulah orang yang mewarisi rohani, ilmu dan rohani Nabi SAW ni. Cuma martabatnya, kita tidak kata martabatnya seperti Nabi SAW. Cuma bila mewarisi ini, mereka juga tidak akan sekali-kali bercakap yang mengikut hawa nafsu mereka. Cuma kita kena faham, tidak ada yang maksum selain Rasulullah dan para anbiya lah. Syekh ni pun tidak maksum. Nanti kita akan jumpa benda ni. Cuma saya nak sebut dekat sini, berarti apa? Bila diberi nasihat tu, dia bukannya nasihat saja-saja. Itu adalah apa yang Allah ilhamkan sampai kepada dia dan kita perlu pertimbangkan pada urusan agama ataupun dunia kita yang melibatkan soal ilmu, amal ataupun nasihat. Itu yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, mesti usaha buang rasa beban di dalam hati terhadap perintah atau nasihat daripada syekh. Kerana boleh jadi perintah atau nasihat itu hanyalah ujian saja untuk menilai kejujuran kita. Betul ke kita ni nak kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Maka guru ni akan didik. Dia akan mendidik berdasarkan kepada perintah ataupun nasihat. Jadi yang ni saya nak cerita pun, dia perlu kepada duduk tu. Dia perlu kepada proses bersuhbah itu. Berteman, yang duduk berteman, duduk khidmat, baru kita akan nampak perkara-perkara ni. Kemudian yang ketiga, mesti berikan waktunya untuk duduk
bersama Syekh dan mendapatkan manfaat daripadanya semampu yang boleh dilakukan. Dan inilah yang berlaku semasa zaman Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian memandang kepada Syekhnya dengan pandangan rahmat dan persaudaraan, bukan terbatas pada pandangan Syekh sebagai guru, kerana dibimbangi saat tiadanya pandangan rahmat ini, maka mudah sekali ia lihat keaiban gurunya. Inilah yang saya sebut tadi, seorang Syekh itu pun dia tidak sempurna. Dia tidak sempurna. Dia sendiri ada basyariah, yang kita istilah dia adalah basyariah, maknanya dia ada sifat dia sebagai manusia. Kadang-kadang nampaklah marahnya, nampaklah garangnya, kan benda-benda tu kita rasa macam tak kenalah pada hati kita kan. Tapi kita tak boleh menafikan sifatnya sebagai manusia. Kerana memang itu fitrah manusia ni, ada marah dia, ada ketika sedihnya, tapi dalam kemarahan dan kesedihan itu, kita akan melihat bagaimana dia kembali pada Allah SWT. Ini semua memang akan dapat melalui duduk bersama tu. Duduk berteman, bukanlah duduk bersama satu rumah, bukan. Maknanya duduk berteman tu maknanya bila ada majlis hadir, bila diberi ruang untuk khidmat, kita khidmat kepada Syekh. Khidmat ni maknanya, contohlah Syekh tu selalu datang, kalau situasi kami lah, Syekh Yusof selalu datang sini, jadi kita tengoklah apa keperluan guru, ke mana-mana dia nak pergi, kalau memudahkan kita boleh follow, ada ruang untuk kita ikut. Itulah antara khidmat yang boleh dilakukan, tapi bukanlah pada fizikal saja. Ni panjang lagi perbahasan dia, cuma itu antara caranya. Kemudian bermuamalahlah kepada guru dengan menggunakan mata hati dan hikmah, bukan tertakluk pada hukum adat dan kebiasaan serta tuntutan nafsu. Kena guna mata hati dan hikmah. Yakin bahawa apa saja yang mereka lakukan tu bukanlah dengan hawa nafsu mereka. Dan di sini memang akan berlaku banyak ujian. Cuma itulah macam saya sebut tadi, perkara-perkara ni akan didapatkan bila mana kita mulai duduk bersumpah itu. Okey, itu berkenaan dengan Syekh lah. Maka tujuan seorang murid tu dia hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan Syekhnya, Syekh tu hanyalah wasilah saja. Seperti yang kita sebut tadi, Syekh tu hanya wasilah saja untuk sampaikan kita pada Allah. Jadi kalau seorang murid tu dia siap untuk berserah kepada Syekhnya bagi mendapatkan didikan dan bimbingan, ini yang saya pernah sebut dalam kelas sesama muslimat, semakin besar hati kita. Ini sebenarnya saya sebut tu, saya nakal kalam para ulama. Antara mafhum yang disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Isa, disebut semakin besar kesiapan hati kita untuk dididik oleh guru kita yang mursyid ni, maka akan semakin banyaklah ilmu dan pengalaman yang pernah Syekh kita dapatkan daripada gurunya sebelum ini akan dia ajarkan kepada kita. Tetapi itu mesti bergantung kepada kesiapan jiwa kita untuk menerima, kesiapan hati kita untuk menerima. Dan macam mana boleh Syekh ni tahu ke apa? Itulah siapa yang di atas tu, Allah yang mengizinkan perkara itu berlaku, Allah yang anugerahkan. Jadi tadi ada persoalan dalam muka surat, disebutlah dalam muka surat 13, dia kata pada soalan ni, pada muka surat 13 sebelum ni, awal perjalanan tasawuf tu adalah ilmu, pertengahannya adalah amalan, adakah amal syar'i, dan penghujungnya adalah kurniaan. Okey, betul, awal perjalanan adalah ilmu kasbi, betul. Maknanya ilmu yang kita boleh belajar ni, sekarang ni kita sedang belajar teori lah ni, teori ilmu ni semua. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad, pertengahan tu adalah amal, betul. Kita belajar, maknanya kita kena ambil tu semua ilmu fardu ain, tauhid, fiqh, ambil ilmu, belajar dengan amal. Itu yang saya sebutkan, seseorang tu taklah dinamakan sebagai orang yang berilmu, melainkan setelah dia beramal dengan apa yang dia tahu. Tapi kita ni memang Allah tahu kita punya kelemahan. Jadi apa yang patut kita lakukan ketika mana kita diberikan satu ilmu? Beramallah walaupun sedikit. Tak dapat amal semua, jangan tinggal semua. Dan penghujungnya adalah kurniaan. Maknanya penghujungnya adalah kurniaan tu, penghujungnya Allah lah yang memberikan kefahaman kepada kita seperti mana yang dia inginkan. Allah lah yang memperkenalkan kepada kita akan diri dia seperti mana yang diinginkan. Diri dia ni bukan maksud zat, kita kena faham bukan maksud zat. Maknanya Allah akan perkenalkan akan keagungannya, akan kebesarannya, akan membuatkan kita rasa cinta kepada dia seperti mana yang dia inginkan untuk kita. Maka tugas kita bukan fikir apa Allah nak bagi, tugas kita adalah melalui perjalanan ini.
Kerana kita dijadikan di sini untuk melalui takdir kehidupan kita yang berbeza-beza ini untuk kita menyaksikan pada Allah. Dan setiap daripada kita sebenarnya sedang mempelajari juga daripada suratan takdir kehidupan orang lain. Hidup kita ni, masa kita ni terlalu singkat lah. Kalau kita nak semua benda kita nak belajar daripada hidup kita je, maka tak jadi apalah. Sebab itu Allah jadikan juga manusia-manusia yang lain di sekeliling kita untuk kita belajar juga daripada takdir kehidupan mereka. Tapi dalam kita mempelajari ini, apa yang kita belajar? Belajar untuk kembali kepada dia. Belajar melihat semua daripada dia, berlaku dengan izin dia, dan pastilah semua yang ada ini akan kembali kepada dia. Tak ada seorang pun yang akan duduk kekal di atas muka bumi ini illallah. Bumi ni pun akan binasa. Tak ada satu pun yang kekal kecuali Allah. Maka barang siapa yang inginkan Allah, maka perhatian dan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala akan selalu mendatanginya serta bersama dengan Syekh yang berkeinginan untuk membimbingnya sampai kepada Allah. Kalau betul hajat kita, niat kita, Allah tidak akan meninggalkan kita. Itu yang kita kena yakin. Sebenarnya apa sahaja yang kita lalui dalam hidup ni, kita kena balik satu perkara je. Ini kasih sayang Allah. Dia yang inginkan kita. Kita tak pernah memilih. Sebenarnya kita tak pernah memilih pun dalam hidup kita ni. Hakikatnya lah. Kita tak pernah memilih. Ada tak orang yang pernah pilih untuk lahir, dia dah tahu dah. Lahir-lahir nanti dia nak buat apa dalam hidup dia, dia dah tahu dah dia nak pergi mana, dia nak belajar agama ke, dia nak belajar apa ke, dia dah tahu dah daripada awal. Ada? Tak ada seorang pun antara kita yang tahu benda tu. Itu semua daripada kurniaan Allah, rahsia kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia memilih kita untuk berada di sini. Dan bila dia pilih kita, kita kena fahamlah. Janganlah kita rasa kita baik daripada orang lain. Dia pilih kita untuk dibaiki dan didekatkan kepada dia. Dan kita harus syukur kerana kita dipilih oleh dia. Maka semuanya kembali kepada dia. Tak ada pun kita tu, aku tu semua tak ada. Kemudian Allahu Akbar. Disebut oleh itu seorang salik yang menghadapkan dirinya kepada Allah akan melipatkan orang yang bermujahadah dalam perjalanan mencari Allah dan mencari kami, allazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bermujahadah dalam perjalanan mencari kami, maka pasti akan kami tunjuki mereka jalan-jalan menuju kami. Disebut nampak ni, jalan-jalan. Maknanya sangat banyak jalan. Memang kita ada satu jalan yang lurus. Jalan-jalan di sini bukan maknanya jalan yang bengkok, jalan yang bukan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami satu jalan yang lurus. Tapi maknanya apa ni? Sebab. Jalan-jalan di sini berarti sebab. Sebab-sebab yang perlu diambil oleh sang hamba tu untuk menuju pada Allah. Maka Allah akan perkenal. Sebab apa? Sebab kita setiap daripada kita tu tadilah takdir kehidupan kita berbeza. Maka itulah jalan ataupun cara yang Allah perkenalkan diri dia kepada kita. Dan semakin, maknanya setiap suratan takdir kehidupan seorang hamba tu berbeza kerana apa? Kerana perkenalan yang Allah inginkan pada setiap hamba tu berbeza. Tapi sepatutnya sebagai murid ataupun hamba yang benar kepada Allah, tujuan dia tak boleh lari lah. Dia hanya nak Allah. Cuma apa yang Allah inginkan untuk dia itulah, itu adalah pada takdir ketetapan dia. Okay? Maka kalau orang tu betul nak menghadapkan dirinya kepada Allah, maka dia akan lipat gandakan usahanya untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia sebenarnya sudah pilih ruang untuk mencari hidayah, mendapatkan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia saat ini sudah mulai disebutkan sebagai murad. Ni istilah, iaitu pada awalnya bila kita kata murid, mula-mula kita berkeinginan dulu, kita berusaha. Macam zikir tadilah konsep dia ni, kita berusaha, kita berkeinginan. Tapi siapa yang campak keinginan tu? Allah juga. Cuma bila sampai satu tahap, hamba ini tadi mulai jadi murad, yang dikehendaki Allah. Maknanya Allah kasih kepada dia tu, Allah memperakui dia sebagai hamba yang jujur. Paling mudah saya kata gitu. Allah akui dia sebagai hamba yang betul nak kepada Allah. Itulah yang dipanggil murad. Maka dekat sini, orang ini, hamba ini yang pada asalnya dia tadi murid, maka dia mulai jadi murad untuk disampaikan kepada Allah. Disampaikan kepada Allah tu maknanya dia menyaksikan Allah dalam setiap suratan kehidupan dia. Sehinggalah hati dia ni hati yang sentiasa bersama Allah. Dia menyadari diri dia daripada Allah.
Dia tahu dia jalani kehidupan ini dengan Allah. Dia tahu segala apa yang dia lakukan adalah lillahi ta'ala, semata-mata kerana Allah. Dan dia sedar bahawa kehidupannya akan berpenghujung dan hanya akan kembali semata-mata kepada Allah. Nah, itu hakikat dia. Okay, so saya harap jelas. InsyaAllah. Kemudian kita terus pergi kepada Allahu Akbar. Beberapa adab lah beberapa adab. Sepintas lalu kita akan tengok, kita akan teliti beberapa adab bagi seorang murid itu sendiri. Okey, bagi saya tengok muka surat. Boleh tengok muka surat 39. Kita pergi muka surat 39. Adab murid dalam perjalanan menuju Allah. Okey. InsyaAllah adab murid dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa-apa sekalipun dalam kehidupan kita ini, yang pertamanya mestilah ada adab. Ya? Adab ni dulu, mesti ada akhlaknya. Maka apa dia adab yang tepat tu? Jadi pertama kita kena faham bahawa adab ini akan menyampaikan seseorang kepada hadrah Allah tanpa kelelahan. Maknanya bila kita tahu adabnya, tata caranya, macam mana nak menuju pada Allah Subhanahu Wa Taala tu, kita takkanlah terlalu penat sebab kita ikut dia punya sistem. Kalau kita buat suka-suka hati kita, maka itulah yang kadang-kadang kita terpleot, kadang-kadang kita berhenti tu duduk lama-lama. Dia ibarat dia macam ni. Para ulama, saya teringat disebut dalam kitab At-Tariq ila Allah yang dituliskan oleh Syekh Ali Jumaah, disebut apa? Para ulama ni, yang tasawuf, ulama sufi ni, diumpamakan perjalanan menuju Allah tu ibarat kita berjalan betul-betul ni, berjalan musafir. Kita bawa kenderaan, bermusafir. Jadi ibaratkan begitulah. Kemudian disebut ada masanya kita tahu tujuan kita di depan tu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kan kita ada banyak lorong, banyak simpang siurnya. Jadi siapa yang nak bantu kita untuk tetap jalan dengan lurus ini? Itulah peranan Syekh yang mursyid tadi. Peranan guru tu tadi. Mereka lah yang akan membantu kita ni. Dia akan bantu kita supaya tetap lurus jalan kita. Tapi tak dinafikan memang kita akan terpleot sikit, kita akan tersimpang ke sini, tersimpang ke situ, ke kanan, ke kiri. Tapi dia akan ditarik semula. Agar tetap lurus hati kita tu menghadap pada Allah sampailah pada destinasi kita kan. Destinasi kita, tujuan akhir kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka salah satu kaedah yang disebut dalam tariq, dalam perjalanan menuju Allah ini, mereka sebut apa? Allah maksudul kul. Maknanya Allah itulah satu-satunya yang menjadi tujuan. Tak ada yang lain. Maknanya seluruh orang yang menginginkan kepada Allah, mereka itu hanya melihat Allah sebagai tujuan. Hanya melihat Allah sebagai tujuan. Jadi kalau kita pergi pun pada mana-mana syekh yang mursyid ni, bila kita tanya kenapa kita kena lalu perjalanan menuju Allah ni, apa yang kita nak? Kita nak rasa senang ke? Kita nak rasa hidup kita bahagia ke? Supaya hati kita tenang ke? Mereka takkan kata itu. Mereka akan kata lillah, kerana Allah. Sebab apa? Sebab bila orang sudah dengan Allah, maka yang memiliki segala-galanya itu kan Allah. Maka kalau dah ada Allah, dah ada pemiliknya, maka akan diberilah apa yang Allah inginkan. Kan lagi mudahlah nak dapat. Tak minta pun dapat. Sebab apa? Dah dikasihi. Contoh paling mudah, saya pernah ingat Syekh juga aku yang pernah sebut, kita ni suka sangatlah makan gula-gula. Maka kita akan pergi carilah gula-gula ni jenis. Tapi kalau kita ni ada kenal dengan satu orang, kawan kita ataupun ahli keluarga kita sendirilah. Dia ni memang pemilik kilang gula-gula tu. Memang sangat dekat dengan kita. Jadi perlu tak dia sayang pula dengan kita. Dia perlu tak kita nak pergi cari lagi tempat lain gula-gula? Tak pun. Tak cari pun dia datang bagi dekat kita. Allah. Itulah maknanya dekat sini. Maknanya itu walillah. Sekali lagi walillahil masalil a'la. Tak ada perumpamaan yang selayaknya bagi Allah SWT untuk cerita pasal benda ni. Tapi nak katanya bila Allah dah sayang kita, apa yang dia tak bagi? Apa yang dia tak bagi? Dan ketika tu pun keinginan kita dah berubah. Kalau memang kita mencintai Allah dengan seikhlas ni, kita dah tak fikir dah apa benda yang dia nak bagi. Kita akan fikirkan dia. Dan segala anugerah dia tu akan kita terima dengan hati yang penuh kesyukuran. Kita sambut semuanya dengan syukur tu. Cuma sebabkan kita tak jelas apa tujuan kita, jadi kita tak nampaklah. Maknanya kita tak melihatlah apa yang sebenarnya. Maknanya
hakikat sebenar-benarnya bagi seorang hamba tu apa dia? Siapakah Allah tu kita tak rasalah. Sebab kita tak mengenal kepada dia. Okey. Ini disebutlah kata Syekh yang ni. Okey, ini semua boleh bacalah insya-Allah. Kemudian disebut seorang sufi. Siapakah sufi ni? Iaitu mereka yang melalui madrasah tasawuf ni dinamakan sebagai sufi. Ini istilah. Jadi berkenaan dengan istilah ni semua saya dah cerita pada kuliah yang awal nanti syariah. Seorang sufi yang hakiki itu tidak dikenali dan tidak dapat dibezakan dengan yang lain, melainkan pada sudut adabnya dengan Allah Azza wa Jalla. Dia takkan dikenali dengan cara lain, melainkan melalui adabnya kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dan kalau kita jahil, maka sifat kita janganlah kita jadi orang yang sombong. Kalau kita tahu kita ni bermasalah, kita mesti cari orang yang boleh membantu untuk menyelesaikan masalah kita. Sebab itu Allah berfirman, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang mengetahui jika kamu tidak mengetahui. Kerana soalan tu bukanlah benda yang perlu dimalukan. Jadi bukan satu aib. Bahkan itulah sebenarnya adab. Bila kita tak tahu, kita bertanya, bukan kita letak sangkaan-sangkaan kita sendiri. Okay? Dan adab tu sebenarnya adalah sifat roh kita. Ni sifat asal roh kita. Kemudian buruknya adab tu adalah sifat nafsu yang bersifat baru. Maknanya roh kita pada asalnya memang Allah jadikan sangat halus adabnya. Tapi macam mana boleh datang sifat buruk adab ni? Kerana adanya nafsu, kerana adanya keinginan-keinginan kepada dunia. Maka kalau jelas adab ini, maka barulah kita menjadi hamba yang ruhani. Maknanya hamba apa? Hamba yang memiliki kerohanian daripada Allah. Memiliki kerohanian ni hamba yang kenal kepada Allah, yang cinta pada Allah, yang ikhlas dengan Allah SWT, dan hamba yang diangkat kedudukannya di sisi Allah. Benda ni bukan pengiktirafan daripada manusia. Benda ni adalah anugerah, kurniaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita terus pergi kepada muka surat 41, adab murid kepada gurunya. Jadi kita dah cerita adab murid perjalanan, sekarang kita kena tengok mesti ada adab murid kepada guru. Jadi apa yang wajib bagi seorang murid? Wajib beradab pada syekhnya, iaitu muliakanlah syekh ini pada zahir dan batin. Apa maksud dia? Bukan sekadar adab yang bersifat mujamalah, iaitu adab yang hanya diperindahkan pada zahir saja atau di depan syekh saja, tapi sebenarnya hatinya tidak beradab pada syekh. Ataupun paling mudah, bukannya time syekh ada saja kita jaga adab kita, tapi bila dia tidak bersama dengan kita jasad pun, kita tetap dengan adab tersebut. Kenapa? Kerana itulah akhlak. Kalau depan syekh je kita baik, depan syekh je kita jadi malaikat, belakang syekh kita bertanduk, maka maknanya kita tak ikhlas, tak jujur. Cuma nak sebut dekat sini, dia nak sebut yang selalu saya sebut begini. Kita ni manusia. Kita bukan malaikat, kita bukan syaitan. Kita bukan malaikat yang Allah memang anugerahkan fitrahnya tu memang dijadikan bersih, dia tak buat langsung salah. Memang dijadikan dia tu untuk taat. Tapi dalam masa yang sama, kita bukan syaitan yang dijadikan untuk menderhaka pada Allah. Tapi kita adalah manusia yang Allah kurniakan kepada kita ni ada sifat, ada kadang-kadang kita melakukan kebaikan, ada kadang-kadang kita terjatuh dalam ujian, kemaksiatan. Tapi last kali pada akhirnya apa yang kita perlu buat? Kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kata tadi, hati itu tetap kembali pada Allah pada apa jua keadaan. Itu saja tujuan hidup kita ni. Kemudian antara adab yang paling utama, tengok antara adab yang paling utama yang wajib bagi seorang murid tu, jangan sekali-kali dia letak syekhnya tu maksum. Ni saya dah sebut dah tadi. Maknanya syekh tu langsunglah tak buat dosa, tak buat kesalahan, ataupun tak boleh nampak langsunglah kekurangan dekat syekh ni. Kerana syekh itu mungkin saja melakukan kesalahan atau terzahir daripadanya kekurangan kerana beliau adalah manusia, bukan malaikat. Yang selalu syekh sebut tu, kita ni selalu nak orang lain jadi malaikat. Tapi kita sendiri ada tindakan-tindakan kita yang bersifat seperti iblis. Kenapa kita nak tuntut orang lain jadi malaikat? Jadi sebab itulah dalam ilmu tasawuf ni, dia ajar kita tengok aib kita dulu. Sebab tu bila nampak saudara kita buat salah pun, kita cermin diri kita dulu. Mungkin aib itu ada pada kita. Jadi disebutlah, namun yang bezakan sang guru dengan lain, apa bezanya? Bezanya guru tu bila dijatuhkan adalah kekuatan dan berpanjangannya keinginan dia kepada Allah dan daya juangnya untuk selalu kembali pada Allah.
Maknanya bila dia diuji, beza para ulama ataupun para awliya kekasih Allah ni, bila diuji dengan satu kesalahan, mereka dijatuhkan, bila mereka bangun, berkali ganda lagi dekatnya kepada Allah. Beza pada kita ni jatuh, kita duduk dulu, termenung, kan? Kita mikir dulu nak buat apa ni kan. Fikir dulu. Tapi beza dengan para awliya, ya, mereka jatuh, mereka dibangunkan untuk lagi dekat pada Allah SWT. Kenapa? Kerana hati mereka kembali pada Allah. Inilah hati yang ingin dididik. Kembali pada Allah pada apa jua keadaan yang diletakkan. Okay, kemudian ni disebutlah salah sebuah bait syair menyebutkan apa? Siapa sahaja yang tak pernah melakukan kesalahan, siapa pula yang hanya memiliki peribadi yang penuh kebaikan, itu hanyalah baginda Nabi Muhammad SAW. Selawat dan salam buat junjungan ke atas baginda turunnya malaikat Jibril, pembawa wahyu perutusan. Maknanya apa? Satu-satu manusia yang sempurna tu Rasulullah. Jadi selayaklah Rasulullah SAW itu dicintai kerana padanya terhimpun keindahan fizikal, keindahan akhlaknya, keindahan jiwanya. Jadi kita sepatutnya menjadikan kuduh yang sebenar-benarnya itu siapa? Rasulullah. Begitu jugalah dengan ulama yang mewarisi rohani ini. Jadi itulah orang yang kita nak cari, nak pandang, nak jadikan kuduh dalam kehidupan kita. Bukannya kita tak boleh mengambil iktibar daripada orang-orang yang dalam kehidupan kita, sebab memang kita belajar untuk mengambil ibrah daripada apa yang berlaku di sekeliling kita. Cuma siapa nak kita jadikan pegangan ataupun pedoman ataupun sahabat ni? Mesti baliklah kepada Rasulullah dan para pewarisnya sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi walaupun murid ni tadi dia tahu syekh tu tak maksum, tapi dalam satu masa yang sama dia kena juga tahu bahawa syekh itu dia ada, pada satu sudut dia memiliki kesempurnaan dan kelayakan. Sempurna ni bukan sempurna fizikal ataupun lahiriah. Sempurna di sini maknanya hati dia tu dengan Allah, hubungan hatinya dengan Allah, menghadapnya dia kepada Allah. Maknanya pada satu masa ataupun pada satu sudut lain, syekh itu ada kelayakan untuk mendidik hati murid. Sebab itu dia jadi syekh. Sebab itu kadang-kadang kita bila kita duduk dengan syekh ni, kita boleh tengok diri kita sebenarnya. Sangatlah jelas. Bila syekh marah tu beza dengan cara kita marah. Syekh marah, masih lagi ingat Allah. Kita marah, kita tak kembali pada Allah dulu. Kita menyumpah-yumpah dulu. Kan apa saja yang kita rasa tak kena tu semualah kita marah. Kita sebutlah begini. Last sekali baru kita nak kata sabar. Dah tak sabar dah tu, tak ada dah. Sabar tu dah hilang dah. Sabar tu adalah pada awal tu. Bila kita ditimpa satu ujian. Itu yang Nabi kata as-sabru 'inda sadmatil ula. Patutnya sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dulu. Tapi kita dah marah dulu. Jadi maknanya kita belum sabar. Jadi macam mana nak sebenarnya duduk dengan mursyid ataupun masyayikh ni akan buatkan kita malu sendirilah dengan diri kita. Betapa banyaknya lah kurang dan aib kita ini. Jadi walaupun syekh tu tak maksum, tapi syekh ini dia ada izinnya. Ya, ada kelayakan untuk mendidik, memberi bimbingan rohani. Irsyad ni pimpinan, maknanya bimbingan rohani, dan akan membimbing seorang murid ini sampai kepada Allah. Maka dekat situlah akan tetapi keyakinan ini tak akan tercapai, melainkan setelah murid itu rasa mahabbah kepada syekh, mesti rasa sayang kepada gurunya. Kenapa kita kena sayang pada guru rohani? Cintanya kita wajib mencintai siapa dalam hidup kita? Allah, betul, Rasulullah SAW. Kan? Sayangnya kepada Rasulullah kerana Rasulullah yang membimbing kita. Kenapa kena ada mahabbah kepada syekh ini? Kerana rasa sayang kepada syekh inilah, syekh inilah yang satu-satunya orang yang sebenarnya ikhlas nak bawa kita menuju pada yang abadi. Menuju pada Allah SWT. Dia tak bawa kita pada benda lain. Dia nak bawa kita pada Allah. Jadi pastilah kita mesti kena sayang kepada orang yang nak membawa kita pada jalan keselamatan. Dia tak minta apa-apa balasan pada kita. Dia tak minta pun duit kita ke. Dia tak minta apa-apalah daripada kita. Tapi dia nak kita ni terbimbing perjalanan kita menuju Allah. Maka bila ada rasa kasih ini, barulah sang murid ini akan menemukan pada syekhnya akhlak-akhlak Muhammadiyah. Walaupun dalam kekurangan tu tadi, tetap akan zahir akhlak. Akhlak Rasulullah tu akan terlihat pada gurunya. Ya? Maka yang dimiliki oleh syekh yang sebenarnya memang mewarisi kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, ini juga antara perkara yang perlu kita perhatikan. Seorang murid itu mestilah memiliki hati yang besar. Dia kena berhati besar, dia kena berlapang dada ketika berhadapan dengan teguran atau kritikan syekh. Ini memang selalu akan terjadilah. Selalu akan terjadi. Tapi
Syekh pun tengok orang juga. Dan macam saya sebut tadilah, dia bergantung kepada kesiapan jiwa kita juga. Semakin kita bersiap untuk memperbaiki diri kita, maka akan makin banyaklah ujiannya. Tapi dalam masa yang sama, bila ditegur dan dikritik ini, itulah yang akan membangunkan diri kita. Kalau kita asyik kena puji je, kita pun jadi tak tahu apa masalah kita ni. Jadi, bila jadi seorang murid ni, dia mesti berlapang dada untuk terima teguran ataupun kritikan daripada syekh ini, kerana menyedari bahawa teguran dan kritikan itu adalah pada perkara yang boleh membawa kebinasaan bagi dirimu murid. Kalau tak ditegur, maka itu akan membinasakan murid tersebut. Jadi wajiblah murid ini memerhatikan perkara ini. Kemudian kita terus pergi kepada, saya tak mampu nak cerita semua nanti kalau insyaAllah kalau ada apa-apa persoalan kita boleh jumpa, kita boleh tanyalah, tanya boleh WhatsApp kan. Jumpa tak boleh sekarang PKP. Okay. So muka surat yang ke-44. Pergi kepada muka surat 44. Okay. Antara adab seorang murid tu juga dia mesti, sebenarnya disambung dengan yang belakang ni. 43 ni dia kata janganlah banyak bercakap kosong, jangan tinggikan suara. Kalau banyak bercakap dengan suara yang perlahan tu pun dah dikira adab yang buruk, maka apatah lagi bercakap dengan suara yang ditinggikan. Jadi wajiblah bagi seorang murid tu untuk latih diri dia, biasakan diri dia ni bersifat dengan kelembutan, bersifat beradab, supaya keluarlah dirinya daripada sifat keras yang selalu dimiliki oleh orang-orang yang lalai. Orang-orang yang lalai, macam mana boleh lahirnya sifat keras ni? Dia lawan kepada apa? Lawan pada rahmat tu tadi. Tapi bukanlah lembut tu lembut tak bertempat. Bukan, maknanya rahmat lembut yang beradab lah. Ada ketegasan, tapi dalam masa yang sama dia tidak mengeluarkan kata ataupun perilaku yang keras yang boleh menyakiti orang lain. Dan kadang-kadang bila syekh tu, dia ada satu keadaan, dia bersikap keras pada kita tu kerana nak tunjukkan itulah diri kita. Dia didik kita dengan cara macam tu. Sebab kita ni tak nampak. Kita tak nampak diri kita. Jadi bila nampak depan mata, kenapa syekh buat macam ni? Rupa-rupanya itu ada kat kita. Sebab apa? Dia balik pada konsep asal dia tadi. Takkan melihat satu keaiban kalau keaiban tu tak ada dengan diri kita, dalam diri kita. Berarti itulah keaiban yang selama ini tersembunyi lalu dizahirkan. Okay. Itu satulah. Ini panjang lagi lah cerita dia berkenaan dengan cara didikan ni. Kemudian, okay. Seorang murid itu mestilah melazimi dirinya memuliakan semua orang mukmin. Ni kena pandang. Ini yang disebut oleh salah seorang ulama di Mesir, Syekh Yusri Hafizahullah, disebut apa? Ada orang tanya pada dia, macam mana nak kenal awliya Allah ni? Dia tanya, macam nak kenal kekasih Allah? Jadi apa kaedah dia Syekh Yusri sebut? Senang je. Pandang semua orang tu kekasih Allah. Maka kita tak akan menyakiti mana-mana orang. Cukup kita merasakan orang lain lebih baik daripada kita. Itulah juga yang dirasakan oleh Sayyidina Umar. Apa Sayyidina Umar? Ya Allah, Sayyidina Umar tu manusia yang kerasnya, tapi Masya Allah hatinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Menangis dia. Kenapa? Dia kata dia bimbang semua orang ke syurga kecuali dia. Allah. Sedangkan sahabat yang kedua, Khalifah Nabi SAW yang kedua, itu Sayyidina Umar. Kita ni bukan Sayyidina Umar pun kan. Tak tahulah nak letak kita ni di mana. Jadi apa sepatutnya kita tu mesti lagi merasakan hal ini. Jadi mesti lazimi diri kita memuliakan semua orang mukmin, terutamanya kepada syekh kita. Kerana apa? Kerana syekh ini memang selalu keinginannya nak keluarkan murid daripada kegelapan syahwah dan nak selamatkan diri murid ini daripada dibakar api nafsunya. Dibakar oleh api nafsunya. Saya dah bagi tahu kan, hari ni kita habis lewat sikit sebab malam akhir kan. InsyaAllah. Jadi kalau apa-apa lepas ni ada persoalan yang tak terjawab ke, bolehlah tanya insyaAllah. Okey, kemudian kita terus pergi pada muka surat yang ke-46 ni. 46. Allah. Seorang murid itu wajib hilangkan ilmu pengetahuannya di hadapan syekhnya meskipun dia tahu akan satu hal tersebut. Maknanya apa? Dekat sini bukan maknanya kita tiba-tiba jadi bodoh, bukan. Ataupun tiba-tiba kita jadi macam jahil, bukan begitu. Maknanya bila kita berhadapan dengan guru kita, kita bertanya soalan, kita ni nak datang pada guru kita kan nak ambil limpahan rohani tu. Kita nak dapatkan kefahaman kan.
Tapi kalau kita datang, bawa gelas kita dah penuh dah. Contohlah kita ada orang duk edar air dekat sekeliling ni, dekat sekeliling kita ni. Kita duk ramai-ramai, ada satu orang duk tuang-tuang air. Kita ni bawa gelas kita dah penuh dah ada air dah. Apa jadi kalau orang tu tuang lagi air dalam bekas tu? Tumpahlah. Maknanya bila kita tak datang dengan kepada syekh kita tu dengan bawa gelas kosong, jadi benda yang syekh nak tuang tu akan tumpahlah, tak dapatlah pada kita. Faham tak? Jadi datang dekat syekh tu dengan hati yang betul-betul bersiap sedia untuk kita terima didikan tu. Walaupun kita ada ilmu dan sebagainya. Cuma kenapa dia kata kena datang dalam keadaan wajib hilang ilmu tu? Kerana mungkin sahaja kita akan tersalah hukum ketika lihat pada yang zahir. Justru bagi murid itu sepatutnya dia banyak berdiam sehinggalah Allah membukakan kefahaman untuknya. Yang ni nanti pun semua juga berkaitan dengan perjalanan. Ini hanyalah ilmu teori yang kita boleh tulis dalam kitab, yang kita boleh baca dan kita boleh nak faham betul-betul. Dia hanya akan dapat difahami bila kita melalui perjalanan. Tapi para ulama letak ilmu ni sebagai panduan. Dia panduan. Tapi nak faham, mesti lalui. Okay. Allah. Okay, kemudian disebut dekat sini, seorang murid itu hendaklah memuliakan syekhnya dengan cara menjaga setiap gerak-gerinya. Sama ada syekh itu ada ataupun tak ada. Ni kita dah sebut dah. Kemudian adab juga, janganlah kita menoleh-noleh ke kanan dan kiri untuk mengintip hal-hal peribadi bagi para ahbab. Ni pun masalah juga. Inilah kesan daripada hati yang tak sibuk dengan Allah. Maka sibuklah kita nak tengok orang lain buat apa. Kita lupa nak tengok apa diri kita buat. Kita sibuk mengintip apa dia ni buat. Dia ni amal zikir ke tak amal zikir ni? Tak bercahaya pun muka dia. Contoh kan. Contoh. Lain macam gelap je dia ni. Macam tak berzikir je. Apa dia buat sepanjang syekh tak ada. Contohlah kan. Jadi bila itu keadaannya, maknanya hati dia masih tak sibuk dengan Allah. Kerana al-mashghul la yushghal. Orang yang sibuk dengan Allah, maka dia tidak akan disibukkan dengan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, kemudian apa lagi disebut lagi, barang siapa yang meninggalkan rasa hormat, Ibrahim bin Syaibani rahimahullah sebut, barang siapa yang meninggalkan rasa hormat dan adab kepada gurunya, nescaya ia akan diuji dengan dakwaan-dakwaan yang dusta. Kenapa disebut gini? Bila kita ni dah hilang hormat, hilang adab, maka dekat sinilah banyaknya cinta kita tu mengaku-ngaku je. Kita kata kita cinta Allah, tapi tindakan kita sebaliknya. Hati kita dekat tempat lain. Kita sebut kita kasih pada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita banyak buat benda-benda yang tak menunjukkan pun kasih kita pada Allah. Kemudian disebut lagi, kemudian pada muka surat 46 disebutlah, Syekh Abdul Qadir Jalani menyebutkan bahawa siapa langgar kehormatan seorang kekasih Allah, nescaya ia akan diuji dengan musibah kematian hati. Ni hatinya matilah. Kerana dia tidak melihat kekasih Allah Subhanahu Wa Taala tu. Maknanya kalau cinta kepada Allah, mesti cinta kepada orang yang dicintai Allah. Macam mana nak tahu orang tu dicintai Allah ataupun tak? Itu jawapan dia balik pada Syekh Yusri tadi. Anggaplah semua orang tu adalah kekasih Allah. Maka kita takkan sibuk nak menilai orang lain. Kalau kita duk cari, kita nak buat baik dengan wali je. Yang tak wali ni kita tak nak buat baik lah. Kita nak tinggal-tinggalkan je. Maka kita kemungkinan akan terjatuh dalam ujian menyakiti seseorang sebenarnya adalah orang yang Allah sayang. Dan pada hakikatnya, makhluk ni semua adalah yang Allah sayang sebab Allah ciptakan. Jadi sebab tu ketika berbuat baik kepada makhluk sebenarnya sedang melaksanakan ketaatan pada Allah. Dan itu juga disebutkan oleh Allah, sebaik-baik manusia tu adalah yang paling berbuat, maknanya khairun nas tu anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia tu orang yang banyak memberi manfaat kepada orang lain. Dan Allah mencintai orang yang, antara tanda Allah cinta pada hamba dia, Allah cinta pada siapa? Orang yang paling banyak melepaskan kesusahan orang lain. Kenapa? Kerana Allah sayang pada hamba dia ni. Jadi kita, bila mana kita banyak melepaskan kesusahan saudara kita, itulah tandanya kita mendapatkan kasih daripada Allah SWT. Itu poin yang inilah kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, qaddasallahu sirrahu. Kemudian kita pergi sikit pada muka surat yang ke-47. Saya cepat-cepat Okey, pada poin yang kedua ni kita boleh faham dekat sini, demi mencari keredaan Allah, maka hendaklah murid itu
jadikan syekhnya sebagai pedoman, sebagai panduan, ambil kira hal-hal yang akan timbulkan kemarahan syekh, ya, dan menjadi kewajipan bagi seorang murid juga untuk mencintai siapa pun atau apapun yang dicintai syekhnya. Khalas, ini memang tanda cinta. Ya, saya tak perlu nak explain panjang-panjang, ya, yang ada dalam ni lebih berpengalaman lagi bab-bab cinta ni. Ya. Tapi itulah maknanya nak kata apa? Bila kita mencintai guru kita, maka juga mesti mencintai orang yang mencintainya. Ya. Mesti mencintai orang yang mencintainya dan orang yang dicintainya. Selesai. Itulah tanda cinta yang benar. Bila kalau betul murid ini dah capai perkara ini, maknanya hati dia, jasad dia dah ikut tunduk kepada syekh dia, selari dengan keinginan syekhnya, maka di sinilah dia orang yang jujur kepada gurunya, dan sinilah mempermudahkan dirinya untuk dibimbing kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terjauhlah dia daripada segala kotoran jiwa, sehinggalah hatinya ini akan mulai dibersihkan, dijernihkan daripada kotoran dan dibantu untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Kemudian jauhilah wahai para ahbab daripada berakhlak dengan akhlak yang awam. Akhlak yang awam ni maknanya akhlak yang kebiasaan. Kebiasaan yang dilakukan apa? Kebiasaan lisan kita ni sebanyak ketawa, hati kita ni banyak syirik. Kenapa hati ni banyak syirik? Sebab hati ni banyak bergantung pada selain dia. Hati ni banyak lupakan dia. Lisan kita dakwa kita cinta, tapi hati kita tak ada benih cinta. Lisan kita kata kita sayang pada Allah SWT. Tapi hati kita sibuk bergantung dengan yang lain. Rasa tersakiti yang teramatlah kalau cinta kita pada makhluk tu tidak berbalas contohnya. Ini adalah tanda-tanda ataupun akhlak ataupun adab yang sepatutnya kita penuhi. Okey. Allah. Okey, kita tengok sikit. Tujuan seorang murid mendampingi syekhnya pada muka surat 48 disebut seharusnya tidak ada lain selain untuk sampai kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak sepatutnya memiliki walau satu pun tujuan yang bersangkutan dengan dunia. Kerana dunia hanyalah barang dagangan yang akan binasa. Dia tidak akan pernah kekal selama-lamanya. Maka bergegaslah wahai murid, carilah kepada yang maha kekal abadi, iaitu Allah. Dan antara adab juga bukan kita sibuk cari-cari karamah. Maknanya nak cari apa yang anugerah yang Allah nak bagi pada kita bila kita menuju Allah. Bukan, itu bukan adab yang benar. Tetapi bila dapat duduk merasakan kehadiran Allah, itulah sebenar-benarnya kemuliaan bagi seorang murid. Kalau karamah ni kan biasa kita tahu, kita faham dia sebagai satu perkara yang mencari adat lah, mencari kebiasaan. Tapi bukan ini tujuan kita, bukan nak diiktiraf kita ni wali ataupun siapa, tetapi tujuan kita adalah Allah SWT. Tujuan kita adalah untuk istiqamah, hati tetap lurus menghadap kepada Allah. Itu tujuan kita. Khalas. Kemudian seorang murid juga haruslah tunjuk mahabbah dia kepada Allah, kepada Rasulullah dan pada para ahbab. Maknanya mesti penuhi hati ini dengan cinta agar bertambahlah kemuliaan baginya di sisi Allah Jalla wa Ala. Okey, kemudian kita pergi pada muka surat 9. Sekejap saya tengok. Jadi macam mana nak zahirkan mahabbah ni? Zahirkanlah mahabbah ni melalui khidmat kita. Tunaikanlah keperluan mereka. Inilah sebaik-baik ibadah, iaitu dengan memuliakan, memberi penghormatan dan menzahirkan kesyukuran atas nikmat Allah ketika membicarakannya. Syekh ni adalah nikmat Allah, rahmat yang Allah beri pada kita. Jadi cara kita nak zahirkan rasa kasih ni bukannya semesti dengan perkataan. Bukan semestinya ucap saya sayang kepada Syekh. Tak perlu dengan ucapan tu saja. Tapi mesti dengan hikmat, tunaikan keperluan mereka, beri penghormatan kepada mereka. Okey. Kemudian nanti kita tengok pada muka surat yang ke-55. Akhir saya terus saja, nanti yang lain tu insya-Allah boleh baca. Boleh baca. Yang akhir ni ini pentinglah, di samping itu tabahkanlah dirimu dalam perbincangan bersama guru, bersama Syekh ni tadi. Sebab ada waktu ketika tu memang Syekh ni macam sajalah tak dengar kita. Macam saja buat-buat tak layan kan. Kita pun rasa macam kenapa Syekh ni tak peduli dengan kita. Berkali-kali kita ketuk pintu macam tak dibuka. Jangan putus asa. Teruslah mengetuk pintu dulu. Kerana itu semua cumalah sebagai senjata sahaja untuk memerangi nafsu kita
yang selalu mengajak pada kejahatan dan selalu menghalang kita daripada sampai kepada Allah. Maknanya apa? Syekh tu dia tak nak kita terikat dengan dia. Ini seorang guru yang betul ni. Dia tak nak kita rasa macam kita dilayan, kita disayang semata-mata tu untuk didekatkan dengan dia, tapi dia nak kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ada ketika tu memang dia saja buat tak peduli kat kita. Jadi kalau kita sabar, maka kita akan tetaplah dalam hadrah Allah. Tapi kalau kita cepat melatah, maka kita akan pergi daripada hadrah ini. Jadi kalau zahir sudah kesabaran ini, maka akan membuahkanlah hasil. Jadi bila berbuah hasil, maka kita akan dapat memakannya dan menjadi contoh pada yang lain dalam kesabaran. Ya. Itulah sebahagian daripada adab. Okey, kemudian nanti kita tengok ya, pada bab sebenarnya bila saya dah sebut pada bab adab, bila sebenarnya sekaligus saya dah sentuh dah pun berkenaan dengan rukun-rukun bai'ah tadi, iaitu bermula pada bab mujahadah tadi sangat banyak dah saya dah sentuh. Ya, kemudian pada bab zikrullah pun kita dah sentuh banyak sangat dekat dalam kuliah-kuliah kita pada awal lagi. Ya. Jadi okey, kita terus kejap pergi secara sepintas lalu saja pada muka surat 63, terus pergi pada bab zikir ni tadi. Jadi saya dah jelaskan sebelum ni, zikir ni sebut ingat Allah. Bahasa ahli cinta tu dia memang akan selalu ingat pada Allah. Bahasa ahli cinta adalah ingat kepada yang dicintai. Itu saja. Jadi kalau kita nak tahu kita cinta pada Allah, kena tengoklah banyak mana ingatan kita pada Allah. Zikir ni tadi pun saya dah jelaskan daripada mana lisan ni mula dilatih dulu baru sampai ke hati, kemudian pada akhirnya daripada hati ni baru terbit ke lisan. Okey, ala bi zikrillah tatmainnal qulub. Benda ni semua saya dah cerita dah semalam pada bab zikir, samalah. Dan lawan pada zikir adalah ghaflah. Ghaflah ni bererti lalai. Ghaflah tu bererti lalai. Okey, kemudian kita terus InsyaAllah nanti boleh perhatikanlah bab zikir ini. Kemudian bab muzakarah. Pergi pada muka surat yang ke-70. Pergi pada muka surat 70. Rukun yang kedua ataupun asas yang kedua dalam bai'ah adalah muzakarah, berbincang bersama guru mursyid. Muzakarah ni maknanya kita cerita apa masalahnya pada sudut kerohanian kita, ataupun saya antara pengalaman yang saya selalu buat adalah saya pun kadang kita tak tahu nak cerita apa pun. Jadi saya pergi dekat Syekh boleh tak berikan nasihat yang sesuai lah dengan jiwa aku setakat maknanya waktu ni. Apa yang nasihat yang terbaik untuk disampaikan kepada aku pada saat ni. Ni antara yang saya buat lah untuk adanya ruang bermuzakarah ni. Dan biasanya memang Syekh akan cakap umum sajalah. Cuma kalau memang kita betul-betul ada satu kemusykilan, pergilah. Contoh dapat mimpi apa-apa ke. Ni jangan kita cerita kat orang lain, kita mimpi sekian-sekian, tak perlu cerita kat orang. Apa tujuannya? Pergi kepada Syekh ataupun siapa yang diamanahkan lah oleh Syekh tu. Cuma saya nak kena faham orang yang diamanahkan ni, mereka juga menumpang pada Syekh. Mereka pun bukan Syekh tu. Jadi bezalah untuk memberi izin tu nak bercakap ataupun membimbing kerohanian tu tidak ada. Dia tidak boleh, dia tak sama dengan guru mursyid. Takkan sama. Dan dia pun kalau dia nak bagi nasihat pun, dia mesti tanya dulu guru mursyid dia. Bukannya dia boleh cakap sebarang saja. Jadi ni benda yang perlu kita ambil perhatian lah. Tapi itu bukanlah bermakna kita boleh melecehkan ataupun mempelekehkan orang-orang yang diberi amanah ni. Jangan gitu pula. Cuma kita mesti tahu meletakkan pada tempatnya. Menurut biar berakal. Maknanya kalau nak menurut tu, biarlah cerdik. Kita kena tahu juga menilai. Mesti guna juga akal yang Allah anugerahkan. Ni saya tengok cerita apalah ni tadi kan. Menurut biar berakal dia kata. Menurut tu biar berakal. Mengikut tu biar bijak kata dia. Menurut biar berakal. Hang tuah sebut. Betul ke tak tahulah, tapi cerita hang tuah. Disebut menurut tu biar berakal, mengikut biar bijak. Okey. Jadi itu antara bab muzakarah lah. So insyaAllah nanti boleh tengoklah. Kemudian pada bab ilmu pun kita dah sentuh. Mujahadah, ilmu, semua tu saya dah sentuh lah secara keseluruhan dalam kuliah. Cuma yang terakhir adalah bab mahabbah. Ini penting lah. Inilah asas dia sebenarnya. Muka surat 86. Sabar sikit lagi. Saya soalan pun dah banyak dah jawab. Okay.
bab mahabbah, cinta dan kasih sayang sebagai paksi perjalanan. Muka surat yang ke-86. Jadi asal wujud kita ni adalah cinta. Kenapa sebut asal wujud kita ni adalah cinta? Yang pertama, cinta tu adalah anugerah Allah, rezeki yang Allah beri pada hati hamba dia. Dia adalah kurniaan yang agung daripada zat yang maha agung. Kemudian asal wujud kita ni adalah cinta. Maknanya bila Allah ciptakan kita, Allah ciptakan dengan cinta. Macam mana Allah tidak mencintai apa yang diciptakan? Ibaratnya kalau kita lah ada menghasilkan satu perkara, kita sayang tak benda yang kita hasilkan tu? Sayang lah. Betul tak? Contoh saya sendiri. Tulis, maksudnya himpunkan buku ni. Sayang tak pada hasil penulisan ni? Sayang lah. Takkan tak sayang pula. Pelik lah tu kan. Jadi, begitulah. Walillahil masalil a'la. Sekali lagi, hanya perumpamaan Allah itulah yang tertinggi. Ya, maknanya bila Allah SWT tu ciptakan kita, kerana dia cinta kita. So, asal wujud ni adalah dengan cinta. Bahkan nama dia pun adalah nama yang penuh cinta tu. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dengan penuh rahmat dan kasih sayang. So, kalau orang ni terus melalui proses mujahadah, ya, terus melawan dirinya, keinginan dirinya, ikut kepada perjalanan menuju Allah SWT, maka dia tidak akan sunyi daripada cahaya cinta ini. Kerana apa? Kerana dia akan merasakan indahnya mendapatkan rasa hadir bersama-sama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka segala keinginan diri dia dah tak nampak lagi. Dia cuma nampak apa yang Allah nak untuk dia. Dan dia cuma melihat apa yang Allah beri kat dia tu kerana Allah sayangkan dia. Itu saja yang berkenaan dengan mahabbah ini. Lalu pada akhirnya, ini pentinglah saya nak sebut. Di dalam salah sebuah qasidah ada sebuah rangka yang menyebutkan inilah hazal muhibbu wal habib ma sammasani. Ni familiar lah. Yang mereka yang selalu ikut kuliah ni, selalu dia akan familiar. Hazal muhibbu wal habib. Dia punya qasidah dia tu. Ma sammasani. Maknanya apa? Inilah sang muhib dan al-habib. Tiada yang kedua. Apa makna daripada ungkapan ini? Selama mana masih terpisahnya atau berdirinya kewujudan dua entiti dalam satu yang masa sama di antara sang muhib dan al-habib, maka itu bererti bila wujud cinta. Apa makna dia? Selagi mana kita masih nak ikut diri kita, nak ikut keinginan kita, kita nak bila juga apa yang kita nak buat juga apa yang kita nak, maknanya tidak adalah cinta kepada Allah SWT. Kerana cinta ini hanya satu sahaja. Maknanya kekasih dan yang dicintai itu dia bersatu. Jangan kita faham bersatu tu jasad. Inilah yang jadi masalah dalam tasawuf bila mana orang hukum pada hulul dan ittihad. Hulul dan ittihad ni maknanya dia merasakan bersatunya Allah dan manusia. Bukan. Itu fahaman yang jauh menyimpang. Tapi makna penyatuan di sini berarti apa? Keinginan hamba ini tadi adalah apa yang Allah SWT inginkan. Maknanya dia ingin apa yang Allah nak. Maknanya bila dia, apa saja yang Allah bagi pada dia, itulah yang menjadi keinginan dia. Dia dah tak ada keinginan dia lagi dah. Yang ada cuma apa yang Allah inginkan untuk dia, apa yang Allah redha untuk dia. Itulah maknanya cinta. Itulah cinta yang jujur dan sejati. Tapi kalau masih ada lagi rasa wujud diri kita, masih lagi keakuan diri kita, masih lagi kita nak apa yang kita nak, maka cinta itu hanyalah sekadar dakwaan semata-mata. Maknanya kita masih lagi terhijab dengan keakuan. Jadi mahabbah ni lah asas perjalanan menuju Allah. Dalam mahabbah ni akan adanya sidik tawajjuh, maknanya betul-betul hadap diri kita pada Allah dan betul-betul berserah, sidqut taslim, serah seluruh kehidupan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang lain ni semua boleh baca sendiri dan boleh tengok apa yang terjadi bila hilangnya mahabbah. Jadi antara selalu yang Syekh sebut, segala musibah yang berlaku kat dunia ni pada umat hari ni tu hanya kerana mereka hilang kasih sayang. Hilang cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hilang kasih sayang sesama umat. Sebab tu boleh menzalimi orang lain, boleh menindas orang lain. Cinta kepada dunia tu yang telah membuatkan kita jadi orang yang kuat memusuhi orang. Sibuk dengan dunia tu akan membuat kita melihat semua orang tu dengan keaiban. Kita lupa nak tengok diri kita sendiri sehingga lahirlah hati yang penuh dengan hasad, jiwa yang keras, akhlak-akhlak yang buruk pada diri kita. Wa iyazubillahi min zalik. Jadi inilah, ketahuilah bahawa cinta dunia adalah asas kepada semua kesalahan. Ni saya sebut pangkat, kedudukan dunia, pekerjaan dunia, harta kita dunia, semua ni dunia yang akan kita tinggalkan.
Dunia ini yang sebenarnya menjadi penghalang antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hijab ni penghalang antara kita dengan Allah. Maka jalan tasawuf sebenarnya adalah untuk menyuburkan cinta kepada Allah melalui proses tadilah, membuang keaiban diri kita dan menghiasi diri kita dengan akhlak yang baik sehinggalah akhirnya tenggelamnya kita dalam cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala alam. Saya rasa itulah untuk malam ini, dia berkenaan dengan sebahagianlah daripada sesi pembacaan serta penelitian bingkisan buat murid yang boleh kita kongsikan bersama-sama. Okey, saya rasa kebanyakan soalan saya dah jawab. Ada lagi tak? Saya rasa adalah 1-2 soalan saya tak jawab lagi. Sekejap bagaimana bersuhbah dengan syekh yang fizikalnya jauh daripada murid? Yang ni tadi saya dah jawab kan, macam mana dengan hikmat tu tadilah. Hikmat ni tadi mestilah kita melalui zikir, apa yang diperintahkan tu buatlah. Dan hikmat kepada ahbab itu juga adalah bahagian daripada hikmat kepada syekh, sohbah kepada syekh tu sendiri. Okey, kemudian jika jadual harian ni pun saya dah jawab. Amalan permulaan bagi murid yang baru, selawat semua saya dah jawab. Macam mana nak tahu zikir tu kesan atas diri ke tak? Okey, ni pun saya dah jawab tadi. Apakah boleh kami katakan apa yang ustazah didik? Ini penting Apa yang ustazah didikkan sekarang atau syarahkan sekarang, kira kami sedang bersuhbah. Saya tak boleh lah nak bersuhbah dengan saya. Kena pergi kat syekh lah, salah tu. Konsep dia, macam mana saya nak sebut macam ni. Kita semua adalah sama-sama ahbab ni, memang kita sama-sama berteman lah. Teman dalam perjalanan menuju Allah. Cuma dekat sini, bila kita kata, kita baca kitab ni, apakah suhbah, apakah kami sedang bersuhbah dengan ustazah atau syekh? Okey, macam ni. Saya memang diberilah izin untuk macam mana nak cakap, untuk memberi menjalankan tanggungjawab lah. Maknanya kalau syekh tak ada, kita sama-sama lah kepada akhwat, pada muslimat khususnya, pada yang muslimin ni boleh ikut ustaz-ustaz lah. Ada ustaz-ustaz kan dekat Malaysia ni, kalau siapa yang tak tahu nanti bolehlah tanya Jadinya nak kata pada bab suhbah ni, pentingnya kita pergi kepada guru yang asal tu tadi. Sebab tu saya kata saya cuma boleh bagi nasihat, tapi untuk bimbingan rohani saya tak boleh bagi tanpa saya merujuk pada syekh. Tak boleh. Saya tidak ada izin itu. Dan mursyid ni dia dalam satu masa tu seorang je. Jadi saya tu bukan mursyid. Yang mursyid tu adalah Syekh Yusof. Okay, jadi apa-apa balik pada syekh. Cuma nak rujuk, nak tanya pandangan boleh. Cuma saya pun juga akan merujuk kembali kepada syekh. Saya tak boleh keluarkan dengan perkataan saya sendiri. Itulah makna dia. Jadi kita sebenarnya memang sama-sama sedang bersuhbah insya-Allah. Dan syekh juga memang sampaikan salam pada mereka yang hadir dalam majlis ni. Saya bagi tahu syekh saya bagi tahu syekh untuk semua majlis ni, dan syekh sampaikan salam, dan syekh menasihatkan kita supaya apa yang kita belajar, mudah-mudahan kita jadi orang yang bermanfaat lah kepada orang lain. Okey. Seandainya seorang murid tidak dapat menjaga anggotanya, apakah yang boleh dilakukan untuk memohon maaf? Terutamanya kalau guru berada jauh daripada murid. Okey, kalau nak memohon maaf tu, pertama tadi dengan taubat tu tadi, kembali pada Allah. Sebab syekh ni dia nak kita dengan Allah. Itu yang paling utama kita buat. Kembali pada Allah SWT. Kemudian, nyatakanlah dengan, maknanya kita mesti ada kekesalan dalam hati kita dan azam untuk tidak mengulangi. Dengan guru ni kita boleh cakap lah, time syekh datang. Kadang kalau saya kalau tak komunikasi ni pun saya sebut je. Maknanya kita gunakan bahasa hati kita ni. Sebab talian hati kita ni insya-Allah dia ada sampai, dia bukanlah talian hati tu maknanya sampai syekh tahu. Maknanya bukan. Maknanya kita rasalah talian hati kita, ya Allah aku ni rasa bersalah, apa yang aku buat, aku kembali pada engkau, mudah-mudahan kau sampaikanlah salam maaf aku ni juga kepada guru aku, kerana banyak benda yang aku buat ni tak kena dengan yang sepatutnya. Contohnya begitulah antara perkara yang kita boleh lakukan. Okey. Dalam melalui keadaan pandemik dan berbagai fitnah, kalau salah, buatlah sesuatu dengan niat kerana Allah dan jangan pedulikan urusan orang lain. Okey, ini bukan dalam pandemik saja ni, memang nasihat syekh umum. Maknanya bila kita buat sesuatu, buatlah kerana Allah SWT. Maknanya apa saja yang kita lalui dalam kehidupan kita, pertimbangkanlah sebaik-baiknya, pertimbangkan apa yang sepatutnya kita lakukan, tapi timbangkan dengan sisi syarak, ikut apa yang dah diberikan oleh syekh, panduan yang telah diberikan oleh guru, dan teruskanlah
Apa yang kita lakukan, maknanya jangan peduli dengan urusan orang lain tu, bukan maknanya kita tak boleh ambil nasihat. Kita boleh ambil nasihat, tapi apa yang kita patut buat adalah kita buat segala-galanya kerana Allah dan lalui sahaja perjalanan ni. Macam saya sebut tadi, laluilah dengan ilmu yang kita dah ada, dengan pesanan-pesanan yang Syekh dah tinggalkan pada kita. Laluilah dengan sebaik mungkin untuk menyaksikan pada Allah. Kalau rasa tersalah, balik lagi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau rasa alhamdulillah Allah dah bagikan rezekikan kita pada jalan yang tepat, maka teruskan. Kalau diberi nikmat, syukur. Beri musibah, sabar. Itu sahaja. Pada akhirnya kita kembali pada Allah. Bukan pada Syekh ke, bukan pada siapa-siapa. Cuma perlunya Syekh ini ibaratnya seperti mana sahabat suhbah pada Rasulullah, begitulah kita suhbah kepada guru kita, kepada Syekh ini. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi saya rasa itu sahaja. Kok ada lagi tak? Saya dah jawab dah kan? Okay, saya harap jawapan saya itu jelas. Kalaulah ada persoalan-persoalan yang ditanya ni, yang tak jelas, nak minta penjelasan lebih lagi ke, PM saya. Sebab kita dah lewat dah ni. InsyaAllah. Jadi saya rasa itu sahaja untuk malam ni. Saya ucapkan tahniah lah, Masya Allah. 160 orang. Daripada tadi 160 berapa entah. Dia dah mungkin dia dah mengantuk, dia dah ke tempat fi alam tani, kata Syekh, dia dah duduk di alam lain. Jadi 160 orang ni yang masih kekal dalam Zoom, alhamdulillah dengan izin Allah. Dan dengan ini insyaAllah atas apa yang kita sampaikan pada malam ini, dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala sekadar yang diizinkan, maka dengan ini seperti mana yang diijazahkan oleh Syekh atas izin dia dan ijazah yang saya terima daripada dia untuk menuliskan dan menyampaikan apa sahaja yang terkandunglah dalam kitab ini, dalam bingkisan buat murid. Maka dengan ini, Bismillahirrahmanirrahim, saya ijazahkan dengan ijazah yang sama kepada sekalian yang hadir. Begitu jugalah mereka yang hadir, mungkin ada separuh dah tertidur ke apa, tak tahulah. InsyaAllah kita hadiahkan, kita ijazahkan juga pada mereka dengan ijazah yang sama. InsyaAllah, yang mudah-mudahan semua mendapatkan manfaat. Dan pada akhirnya kita sama-sama sedang berjalan, sama-sama sedang belajar. Kalau apa yang saya tersilap, maka betulkan. Kalau ada yang kurang daripada saya, maka tolong maafkan. Dan sama-samalah kita insyaAllah dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah dengan ini saya ijazahkan, dan bolehlah sebut qabil tu ijazah tu, bolehlah tulis ke, boleh sebutlah dengan hati masing-masingnya insyaAllah. Wallahu ta'ala a'lam. Okay, pada akhirnya saya ucapkan tahniah dan terima kasih pada semua yang hadir pada malam ini dan juga pada malam-malam sebelumnya. 3 hari kita bersama. Alhamdulillah, itulah rahmat yang Allah kurniakan pada kita. Bukanlah daripada saya, bukan daripada siapa-siapa pun. Kita ni sebenarnya tumpang rahmat orang saleh. Kita tumpang rahmat Syekh. Ditumpang rahmat Allah yang Allah turunkan kepada guru kita. Yang mudah-mudahan satu masa nanti, siapa yang belum pernah jumpa tu, Allah izinkan untuk bertemu dan boleh dapatlah mungkin lebih lagi apa yang saya dah lalu. Dan ingatlah satu perkara ataupun satu asas dalam perjalanan menuju Allah SWT disebutkan oleh para masyayikh itu, disebut al-ibrah liman sadaq la liman sabaq. Ibrah ataupun pengajaran ataupun hikmah yang kita boleh dapat daripada guru ini, daripada perjalanan menuju Allah ini adalah untuk mereka yang memiliki hati yang jujur. Bukanlah bergantung kepada mereka yang telah dulu melalui perjalanan. Kerana ramai saja orang yang dah lama dalam perjalanan ni, tapi dia tak sampai-sampai, tak tahu dia duduk dekat mana. Tapi ada je yang baru, tetapi hatinya betul jujur dengan Allah. Maka Allah izinkan dia untuk merasakan nikmat hadir, merasakan hadir bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala alam. Itu sahaja daripada saya untuk malam ni. InsyaAllah pada akhirnya saya mohon maaflah pada semua atas segala kesilapan. Atas izin Allah SWT nanti kita jumpa lagi. Nanti boleh ikutlah, boleh follow kita punya update berkenaan dengan pengajian, apa-apalah yang mana. Cuma biasanya pengajian saya tu saya banyak buat untuk muslimat. Muslimin ni jaranglah saya buat, adalah dekat page tu, tapi saya banyak fokus pada muslimat kerana itulah amanah yang saya terima daripada guru. Cuma untuk kali ni alhamdulillah Mama Syekh bagi izin untuk dibacakan juga bersama-sama muslimin, maka saya baru laksanakan. Jadi itu sahaja daripada saya. Selalu amalkan doa
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, tak ada ilmu bagi kami melainkan apa yang Kau ajarkan pada kami. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ya Allah, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala hati yang baik, hati yang sihat, hati yang jujur dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Moga Allah anugerahkan kita hati tu. Kita tak ada benda lain dah. Kita dah di akhir zaman yang sangat-sangat dah. Kita dah tak tahu lagi pandemik yang berlaku ni entah bila-bila masa saja dia boleh merenggut nyawa kita. Bahkan ramailah orang sekeliling kita pun dah pergi kan. Jadi mudah-mudahan kita pulang pada Allah tu dalam keadaan Allah terima kita. Itu je lah harapan kita. Tak mengira orang muda ke orang tua ke. Siapa sahaja pun kalau Allah dah sampai habis waktu dia, maka Allah dah panggil dia pulang. Itu sahaja. Wallahu ta'ala a'lam. Okay, terima kasih pada semua insyaAllah yang hadir. Sekali lagi saya mohon maaf pada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah apa-apa saya akan update dekat dalam grup dan nanti boleh ikutlah kuliah-kuliah Syekh Yusuf. Ada juga boleh kenal lah sendiri pada Syekh nanti insyaAllah. Itu sahaja, kita tangguhkan terlebih dahulu majlis pada malam ni dengan bacaan tasbih kafarah dan surah wal 'asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya Allah, sesungguhnya sekalian manusia itu benar-benarlah dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Ya Allah, jadikanlah kami sebahagian daripada mereka yang Kau sebutkan dalam firman-Mu ini dan jadikanlah hati-hati kami, hati yang menyaksikan kepada-Mu ya Allah pada setiap suratan takdir kehidupan kami dan panggillah kami pulang kepada-Mu ya Allah dalam keadaan kami redha dan kami diredai oleh-Mu ya Allah. Dan perakuilah kami sebagai hamba-Mu ya Allah dan jadikanlah Nabi Muhammad SAW itu Nabi yang sudi untuk memperakui kami sebagai umatnya ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.